Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita mulakan majlis dengan nama Allah. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segenap puja-pujian yang sayaknya bagi Allah. Kita mohon kepada Allah untuk menyampaikan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda Rasulullah SAW, para sahabat baginda Rasulullah SAW, para tabi'in, tabi'in, dan sekalian mereka yang mengikut jejak langkah baginda Rasulullah SAW hinggalah ke akhir zaman. Saya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengurniakan kepada saya keikhlasan dan juga kepada sekalian yang mendengar, supaya menyampai ikhlas, yang mendengar juga ikhlas, kita sama-sama dapat manfaat dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey Ustaz, memang sah berbakat putih rambut sendiri. Kalau tak ada pomade pun serabai juga. InsyaAllah Fahmi Zulkifli berkuantan. Okey, kita mula insyaAllah. Baik, saya nak mulakan perbualan berkenaan dengan fikir dan zikir ini sudah tentu dengan Al-Quranul Karim, ya, mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, dalam surah Al-Imran ayat 190 ke 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sadaqallahul azim. Baik, bagi yang bertanya, malam ini tajuknya fikir dan zikir. Saya akan berkongsi beberapa kalam daripada kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali. Luqman Aibi tanya, malam ni nak tanya pasal akidah boleh ke Ustaz? Ada beberapa soalan, insya-Allah lah. Kemudian nanti bila saya dah sampaikan poin utama insya-Allah pada malam ini. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, perubahan malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang digolongkan sebagai ulul albab. Mereka-mereka yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala apabila mereka berdiri, apabila mereka duduk dan apabila mereka baring. Dan mereka itu berfikir pada penciptaan langit dan bumi. Dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini secara sia-sia, secara batil. Maha suci Engkau, lindungilah kami daripada azab api neraka. Ayat ini dikatakan dalam tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi, sebab nuzul dia adalah menarik. Sebab nuzul dia, beberapa orang musyrikun pergi bertemu dengan orang Yahudi dan bertanya kepada mereka, apakah mukjizat ataupun kehebatan yang dibawa oleh Nabi Musa kepada kamu, wahai orang Yahudi? Maka orang-orang Yahudi pun menjawab, Nabi Musa membawa tongkat mukjizat itu dan tangan bercahaya putih, yadun bayda. Kemudian mereka pergi pula bertanya kepada orang Kristian, apakah pula yang dibawa oleh Nabi Isa? Mukjizat apa yang Nabi Isa bawa? Maka orang Kristian pun jawab, yubri'ul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta. Dia menyembuhkan orang-orang yang penyakit kusta, okey, dan orang-orang yang kemudiannya dia menghidupkan yang mati. Okey, menghidupkan yang mati. Kemudian mereka pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tanya Nabi, apakah mereka jumpa Nabi SAW
Mereka minta Nabi SAW untuk ubah Bukit Safa menjadi emas. Bukit Safa menjadi emas. Maka selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini. Okey. Ini menarik. Mereka minta Nabi tukar Bukit Safa menjadi emas. Tapi yang diturunkan ayat ini. Walaupun terdapat beberapa persoalan, sebab apa? Sebab orang musyrikun tanya soalan tersebut di Mekah dan ayat ini dikatakan turun di Madinah. Okey, maka dikatakan jaraknya terlalu jauh. Tapi ada dalam kitab-kitab tafsir dan saya melihat ada pengajaran yang kita boleh belajar daripada perkara ini. Mereka minta Nabi tukar Bukit Safa jadi emas. Tapi Nabi tak buat. Allah tak izinkan. Sebaliknya Allah turunkan ayat ini. Apa yang kita faham dan apa yang kita boleh belajar daripadanya? Cuba kita fikirkan sama-sama. Minta mukjizat. Allah suruh fikir. Sebab manusia ni, kita kadang tak perasan bahawa miracles ataupun mukjizat sebenarnya ada di sekeliling kita. Actually, everything is a miracle. Kalau kita menggerakkan akal fikiran kita dengan betul, tak ada yang bukan miracle sebenarnya. Tidak ada dalam alam ini yang menakjubkan. Jadi soalan orang musyrikun minta Nabi tukar Bukit Safa jadi emas, itu menunjukkan bahawa mereka tidak berfikir. Akal mereka tidak berfungsi. Mereka nak melihat fireworks, sensational display from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara sensasi. Kan, sensasi itu maksudnya sense daripada indera. Maksudnya nak nampak, nak dengar, nak hidu, fikir tak nak. Dia nak tengok tapi dia tak nak fikir. Itu yang minta tukar bukit jadi emas. Tapi Allah suruh fikir. Kalau kamu fikir, semua jadi mukjizat. Allah suruh fikir apa? Kalau kita fikir betul-betul ayat ini, pada penciptaan langit dan bumi dan perubahan malam dan siang. Kalau nak rumuskan jadi dua perkataan apa? Siapa nak jawab? Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, perubahan malam dan siang. Dua perkara ini boleh dirumuskan dalam dua perkataan sahaja. Siapa nak cuba? Bismillah. Penciptaan langit dan bumi dan perubahan malam dan siang. Allah suruh kita fikirkan tentang dua perkara ini. Penciptaan langit dan bumi dan perubahan malam dan siang. Okey, nanti saya buka soalan, saya beritahu. Sekarang ni saya minta awak jawab soalan saya. Saya yang tanya soalan. Ada sesiapa nak cuba? Dah belah bulan pun tak berubah juga. Betul, dah belah bulan pun tak berubah juga. Sebab masalah mereka bukan pada mata. Masalah mereka kepada dalam ni, dalam hati dan dalam kepala otak dia orang. Okey. Ulul albab, bukan? Penciptaan langit dan bumi dan perubahan malam dan siang. Cuba fikir betul-betul. The two most famous words in science, in physics. Dua perkara yang telah menghasilkan banyak bidang ilmu, banyak bidang fikiran, banyak teori-teori sains, banyak ilmu yang keluar daripada dua perkara ni. Waktu berjalan. Bukan? Okeylah, mungkin half true lah. Okay? Keajaiban. Okay, saya minta rumuskan dalam dua perkataan saja. Cuba fikir. Yes, Muhammad Lutfi. Congratulations. Terima kasih. Space and time. Allah Subhanahu Wa Taala minta kita fikir tentang space and time. Ini ilmu apa? Ilmu kosmologi. Di mana Muslim kosmologis hari ini? Kan, kosmologis ni dia buat apa? Dia fikir tentang space and time. Siapa antara kosmologis terkenal dunia? Kan? Siapa lagi? Kalau bukan Stephen Hawking, kan? Stephen Hawking ni mungkin dia tak baca Quran, tapi dia yang buat kerja ni. Dia memikirkan tentang time and space ataupun space and time. Tapi sayangnya, mungkin dia hanya fikirkan bahagian pertama ayat ini. Yang bahagian kedua tu, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Dia tak cerita. Ya betul. Time and space. Haziq Sattar betul. Nur Aisyah betul. Ruang dan masa. Perputaran bumi itu menunjukkan bahawa tentang peredaran masa.
So this verse is talking about time and space. We have to think. Inilah benda yang paling umum sekali sebenarnya. If you think about time and space, you will have to think about nearly everything. That is the very basic basis of science, and also we can say philosophy. Kan? Asas ilmu falsafah, asas ilmu sains, kosmologi adalah berfikir tentang ruang dan waktu. Tapi hari ini orang kita malas sikit nak kaji tentang ni. Dia nak baca dengan sedap, dengan taranum je. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Dia nak taranum je. Bila tanya maksud ayat ni apa? Oh, saya bukan pakar ni. Saya pakar baca Quran sedap-sedap. Tak boleh macam tu. Kan? Kita nak kena baca dan nak kena duduk dan tafakur kan. Ustaz buat kuliah cara nak menjawab dakwah etis yang mengelirukan umat Islam. Boleh insya-Allah. Saya ada buat satu pembentangan berkenaan dengan pandangan Syekh Mustafa Sabri dengan Anthony Flew. Dekat dalam YouTube, boleh tengok tu dulu. Okey, boleh tengok tu dulu. Betul ke space not equivalent to time? Of course they are not equivalent, tapi they are of course connected. Without time there can be no space, and without space there can be no time. Okey, dua benda ni dia berkait sangat. Okey, yang panggil time space continuum. Okey, time space continuum. Imam Ghazali ada sebut benda ni dalam Ihya sebenarnya. Bukan dalam Ihya, dalam Tahafutul Falasifah. Insya-Allah. Ilmu bermanfaat lebih utama, time space kurang faham sikit. Ilmu bermanfaat lebih utama. Isu tentang time and space ni lah ilmu yang antara yang paling bermanfaat sebenarnya. Sebab tu Allah suruh kita kaji. Okey, waqtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Di dalam tu terdapat tanda-tanda untuk ulul albab. Ulul albab ni apa benda? Dia ada macam-macam makna. Kalau secara umum ulul albab ni orang yang berfikir, orang yang mampu berfikir. Tapi kalau kita tengok lebih dalam, perkataan albab itu bukan Ahmad Albab, Ahmad Albab lain benda. Okey, ini ulul albab. Dia datang dari perkataan lubun. Ahmad Albab saya datang daripada pintu babun kan. Albab pintu itu, tapi ulul albab ini daripada lubun. Okey, lubun. Lub ini bermaksud haqiqatus syai'. Isi utama sesuatu itu dipanggil lub. Sebab tu ada yang panggil hati manusia ni sebagai lub. Okey, ada yang kata qalbu itu lapisan luaran, ada lapisan lebih dalam dipanggil sebagai lub. Ada kata akal itu pun lapisan luaran, ada lapisan lebih dalam kepada akal dipanggil lubun. Lub juga boleh bermaksud sesuatu yang hidup. Okey, jadi ulul albab ni adalah orang yang memahami hakikat sesuatu. Dia ni melihat sesuatu, dia bukan hanya tengok zahir sahaja. Dia bukan hanya terkesima, terpesona dengan bentuk luaran, tetapi dia melihat hakikat sesuatu. Dia tidak terpesona dengan kilauan, tetapi dia melihat hakikat. Ada benda berkilau tapi sebenarnya buruk. Ada benda tidak berkilau tapi sebenarnya baik. Betul tak? Ada benda manis tapi tidak baik. Ada benda pahit tetapi baik. Kan? Orang yang ulul albab ni dia melihat hakikat sesuatu perkara. The essence of things instead of its appearance, luaran dia. Engku Haziq, zikir nafas tu kita cerita nanti dalam sesi di mana saya cerita tentang zikir, saya akan buka insya-Allah. Sedalam yang saya mampu saya akan buka isu zikir. Malam ni kita cerita tentang fikir dulu. Okey. Lepas Allah Subhanahu Wa Taala cerita bahawa dalam penciptaan langit dan bumi dan perubahan malam dan siang itu terdapat tanda bagi orang yang berfikir. Allah sambung, siapakah orang-orang yang berfikir? Siapakah ulul albab itu? Mereka yang ingat Allah bila diri, bila duduk, bila mereka baring. Okey. Dan bukan berhenti di situ. Mereka yatafakkarun, mereka lah orang-orang yang memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi, dan mereka berkata, ya Allah, sesungguhnya Engkau tidak ciptakan semua ini secara batil, maka jauhkan kami daripada api neraka. Okey. Nanti kita akan panjangkan cerita berkenaan dengan zikir. Zikir ni ingat, fikir tu seperti yang kita fahamlah, berfikir. Betul, Allah melarang kita membodohkan akal. Okey. Tadi siapa yang tanya albab memahami hakikat sesuatu yang betul. Lubun, lub as in frontal lobe, bukan. Lubun ni bukan bahasa orang putih. Okey. Lobe tu bahasa orang putih. Lubun ni dia lebih dalam daripada frontal lobe. Frontal lobe ni bahagian luaran saja. Lobe ni lebih dalam.
bahagian dalam hati rohani kita dan bahagian dalam akal rohani kita. Dia bukan the physical brain, okay, dan bukan the physical heart. Kemudian kalau kita lihat Allahumma salli ala Muhammad, selepas awak fikir, selepas awak zikir, apa yang patut datang selepas itu? Khulasah dia, natijah dia, ya Allah, tidaklah kau ciptakan semua ini sia-sia. Maksud dia, bila kita fikir, kita akan dapati bahawa di sebalik segala-galanya ada hikmah. Tidak ada perkara yang sia-sia. Sebab tu umat Islam, kalau kita melihat sesuatu dan kita anggap, oh benda ni tak ada makna, tak ada nilai. Contohlah, kan, dulu sebahagian doktor mengatakan bahawa appendix tidak ada function dalam tubuh manusia. Orang yang baca ayat ni betul-betul, dia tak akan cakap macam tu. Dia tak akan kata appendix tak ada function. Dia tahu ada function. Semuanya ada function. Cuma kita yang belum discover. Hari ni dia orang discover bahawa appendix is there to store good bacteria. Kan? Lepas tu baru discover. Dulu sombong. Sebab tu jangan kita kelam kabut nak kata, oh bahagian tubuh ni tak ada fungsi. Ni tak ada fungsi. Dia panggil residual organs, kan. Sebab kita dulu monyet, dia orang kata kita dulu monyet, maka ada sebahagian organ yang sewaktu kita monyet dulu kita pakai, sekarang ni dah jadi manusia dah tak pakai lagi. Jadi dia orang kata antaranya bulu badan kita dan sebagainya, sebab dulu kita beruk, kan. Beruk banyak bulu. Sekarang ni bulu ni dia tinggal berbaki dan tak ada kegunaan dia lah sekarang ni lah. Tapi hakikatnya semua ada kegunaan. Everything sebenarnya. Bagi siapa yang baca ayat ni, dia akan faham bahawa everything has meaning. So itu poin penting dia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini juga mematahkan golongan yang mengatakan bahawa oh ini berlaku secara random, ini berlaku secara rawak, kan, berlaku secara tidak sengaja. Allah kata tak. Siapa yang kata benda ni berlaku tak sengaja, dia orang yang sebenarnya tidak berfikir dengan betul. Sebab tu kita jumpa orang-orang yang nampak macam pandai, kan, nampak macam ada PhD, nampak macam filosofer, macam thinker, tapi dia rumuskan bahawa alam ni datang daripada randomness, kan. Itu salah dia pada proses berfikir dia. Okay? Jangan terpengaruh dengan pangkat dan nama dan orang punya sijil. You have to look at how they think. Ada orang kata, tak ustaz, dia hebat ustaz, dia doktor ustaz. Ada kata dia syekh ustaz, dia profesor ustaz. Takkan salah. Itu orang tak berfikir. Okay. Bagi siapa yang banyak campur, duduk dengan orang yang berilmu dan orang yang tak berilmu, awak tahu, kadang-kadang orang tidak berilmu, cara berfikir dia pun boleh betul. Dan kadang-kadang orang berilmu, bila dia tidak berdisiplin berfikir, rumusan dia pun boleh salah. Cuma orang berilmu ni, dia punya betul tu, probability dia lebih tinggi. Sebab apa? Ilmu membantu kita berfikir dengan betul. Tapi tidak memastikan pemikiran kita confirm betul. Sebab tu disiplin berfikir kena jaga. Kalau tak jaga, itu yang orang-orang pandai boleh kata alam ni datang daripada out of nothing, out of randomness, daripada kerawakan, daripada ketiadaan. Itu semua adalah kesilapan berfikir. I don't care how much knowledge you have, how many books you have written. You buat rumusan macam tu, you ada defect. You telah buat logical fallacy, kesilapan berfikir. Jadi Allah ni, tengok ayat ni, Masya Allah, Tabarakallah. Dan satu lagi riwayat penting berkenaan dengan ayat ini, Rasulullah SAW pada satu malam meminta izin daripada Sayyidatina Aisyah. Malam itu Nabi minta izin tidak bersama dengan Sayyidatina Aisyah. Padahal pada malam itu adalah giliran Sayyidatina Aisyah. Nabi minta izin isteri dia untuk bangun tahajud. Lihat adab Nabi SAW. Ini satu benda yang kita nak kena belajar, bukan senang. Okay? Nabi nak bersama dengan Allah, dia minta izin isteri dia. Tengok. Kita hari ini mentang-mentang lah nak buat ibadah, mentang-mentang nak berjuang untuk Islam, hak isteri, hak anak, hak ibu, hak ayah kita main langgar. Sebab apa? Perjuangan, kan, untuk Islam. Nabi nak solat tahajud minta izin isteri tau. Dan apa Sayyidatina Aisyah kata? Wahai Rasulullah, aku sebenarnya suka untuk bersama dengan kau. That means Sayyidatina Aisyah dia nak bersama dengan Nabi pada malam tu. Tapi Sayyidatina Aisyah izinkan, sudah tentu. Dan malam itu Sayyidatina Aisyah kata Nabi menangis, Nabi solat. Nabi menangis. Okay? Menangis sampai tanah di mana Nabi sujud tu basah, Sayyidatina Aisyah kata. Sampailah hampir waktu subuh, Bilal datang untuk ingatkan Nabi SAW tentang subuh. Bilal nampak Nabi masih menangis. Apa Bilal kata, ya Rasulullah,
Bukankah dosa engkau telah diampunkan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang selepas, apa yang akan datang? Kenapa engkau masih menangis begini ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, afala akunu 'abdan syakura? Tak bolehkah aku nak jadi hamba yang bersyukur? Dan ada dalam riwayat lain Nabi tambah, Nabi kata, sesungguhnya pada malam ini telah diturunkan kepada aku ayat ini, surah Ali Imran 190 sampai 191. Dan kemudian Nabi kasih punchline dia. Apa punchline Nabi kasih? Nabi kata, wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celakalah bagi mereka yang membaca ayat ini dan tidak berfikir. Celaka tau. Maksud dia, awak jangan baca main lalu je. Yang kata, oh saya ni orang biasa ustaz, saya tak faham Quran. Tak boleh. Bila baca ayat ni khususnya, sudah tentu seluruh Quran pun kita kena buat macam tu. Bila baca ayat ni berhenti, cuba fikirkan. Nabi kata, wail, celaka. Ini riwayat Ibn Hibban. Celaka bagi mereka yang membaca ayat ni dan tidak berfikir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi macam mana kita boleh jadi umat yang malas berfikir? Saya pun pening kepala. Kan? Macam mana kita boleh jadi umat yang, soalnya ustaz heavy ustaz, saya tak boleh fikir ustaz, saya ni benda high. Macam mana kita boleh jadi umat? Sepatutnya orang lain yang macam tu. Sepatutnya bangsa lain yang agama lain yang macam tu. Orang bukan Islam yang macam tu. Sepatutnya kita menjadi leaders in knowledge, leaders in thought. Tapi tak, hari ni kita mengikut. Kenapa? Sebab sebenarnya kita ni masih ada sangka lagi dengan Quran ni. Okey? Adakah Al-Quran ni masih terkunci daripada umat Islam, khususnya orang Melayu? Saya kata yes, in the affirmative. Okey? Masih banyak lagi bahagian Al-Quran yang masih terkunci daripada orang Melayu. Bukan salah Al-Quran, bukan salah Allah, tetapi salah orang Melayu sendiri yang mengunci diri dia sendiri daripada Al-Quran. Kenapa? Kerana takut berfikir, kerana tidak dididik untuk berfikir, tidak diajar. Bahkan pelajar-pelajar agama, pelajar-pelajar ilmu, kan, budak-budak pondok, budak-budak madrasah pun tidak begitu diajar. Saya tak kata tak ada ajar langsung, tetapi tidak begitu diajar untuk berani menggunakan akal. Yang berlaku ditakut-takutkan. That is the problem. Ditakut-takutkan. Tapi tak ada diajar macam mana nak guna betul-betul. Asyik ditakutkan. Akhirnya benda ni tersebar di tengah orang Melayu. Bila baca Quran pun tak fikir, baca kitab pun tak fikir, belajar agama pun tidak fikir. Akhirnya dia tertumpah kepada bidang lain. Pergi sekolah belajar sains pun malas nak fikir, belajar matematik pun malas nak fikir. Sebab dia memulai daripada agama. Sebab tu peranan agamawan penting. Kembalikan keyakinan orang Melayu kepada akal, tapi jaga had dia. That is the most important thing. Kembalikan keyakinan orang Melayu Islam kita kepada akal, menggunakan akal, berfikir. Dalam masa yang sama, kita kena iktiraf bahawa akal ini ada dia punya had, ada dia punya limit. Tapi jangan cepat-cepat limitkan akal kerana kita malas. Kan? Malas fikir je, oh akal pun ada hadnya. Malas fikir je, oh jangan fikir-fikir nanti sesat. Itu pemalas. Okey, itu pemalas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, banyak soalan interesting juga ni. Apa, nanti saya minta awak ulang balik nanti soalan ni. You just copy and paste later, okey? Okey. Bila bang nak pergi mana bang? Abang nak pergi mengkaji sayang. Wah, betul. Bila orang tanya nak pergi buat apa tu? Dulu kata belajar mengaji kan? Kita kata sekarang ni nak belajar mengkaji. Kan? Ustaz dengar pun jadi seram kan? Guru Quran kita pun jadi seram. Ustaz, saya datang nak mengkaji Al-Quran. Saya bukan nak mengaji saja, saya nak mengkaji Al-Quran. Kalau ustaz awak kata, oh itu nanti-nanti kan? Tinggalkan dia. Sebab mengkaji Al-Quran tak payah nak nanti-nanti. Okey? Para sahabat tak buat macam tu. Para sahabat tak waste their time learning alif bata for how many months, how many years baru nak faham Quran. Tidak, dia straight masuk kepada isi Al-Quran. Cari ulama untuk fahamkan Al-Quran. Akal yang macam mana ustaz? Okey. Akal yang paling basic sekali. Kita tak payah nak berfalsafah dalam bab ni. Akal manusia yang paling basic sekali. Akal tu peranan dia apa? Nanti saya akan cerita. Antara kerja akal adalah berfikir. Kita nak ta'rifkan berfikir itu apa. Saya akan ambil daripada Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Okey, bagi Muhammad Azlan Rozli, you tanya akal yang macam mana?
kita nak cerita tentang peranan akal itu. Macam mana akal berfikir. Okey, nanti kita akan takrifkan insya-Allah sama-sama. Maka saya mencadangkan bahawa antara terapi terbaik bukan setakat untuk mereka yang ada diuji Allah dengan penyakit mental, tetapi untuk semua manusia sebenarnya. Obat fikir dan zikir ni adalah antara obat yang terbaik. Tapi kena buat betul-betul. Dan dia pun ada pitfalls dia. Dia pun ada perangkap dia. Dia pun ada kesilapan dan pelampauan yang dilakukan oleh manusia. Sebab tu kita kena every time check balik. Check balik. Check balik. Betulkan balik. Dalam berfikir manusia boleh melampau. Dalam berzikir pun manusia boleh melampau. Okey, melampau ada dua spektrum. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Kan? Yang melampau tak buat sangat dan melampau yang buat sampai terlalu over. So kita nak kena cari jalan tengah. Dalam bahasa sains psikologi dengan psikiatri hari ini terkenal satu istilah yang saya akan ulang sampai awak muak. Awak muak pun saya akan ulang juga. Istilah ni dipanggil sebagai neuroplasticity. Neuroplasticity ni saya dah ceritakan pada sesi yang lalu. Neuroplasticity bermaksud akal ataupun otak kita ni sebenarnya didapati oleh kajian sains hari ini, otak ni pun dia bukan carved on stone. Maksud dia awak dilahirkan dengan otak macam tu je lah otak awak. Tidak, otak ni dia macam muscle kita. Makin banyak awak guna, dia akan berkembang. Kalau kurang, tak guna, dia akan jadi lemah, dia akan jadi berkarat. Okey. Di sinilah wajibnya mursyid. Okey. Kalau dimaksudkan mursyid sebagai guru, betul, semua orang bermula dengan guru. Tapi kalau mursyid yang dimaksudkan dengan konotasi tertentu, itu kita kena perincikan dan kita boleh bincang bab tu. Kalau nak kata ada panduan, ada guru, memang. Okey. Tak ada orang yang start from nothing kecuali awak tinggal dekat hutan ataupun dekat pulau. You start with nothing. Most of us start with something. We know where to find. Kita pernah dengar nama ulama, nama ustaz, nama scholar. Okay? Ada yang kata dia ni mursyid tapi sebenarnya bukan mursyid. Okay? Ada kata dia ini pentarbiah tapi sebenarnya bukan pentarbiah. Jadi betul mencari guru tu penting. Tapi yang macam mana? Kena ada syarat-syarat dia. Jalan tengah sederhana tu macam mana? Bersabar. Saya akan ceritakan nanti insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, bila sebut neuroplasticity ni, pakar-pakar mengatakan bahawa neuroplasticity ni nak ubah otak kita. Ubah otak ni boleh disihatkan ya. Okey. Cara dia adalah dengan mental effort, dengan usaha minda. Maksud dia berfikir. Kita kena banyak berfikir sebenarnya. Sebab kadang-kadang orang yang ada sakit mental ni, otak dia pun dah berubah mengikut sakit dia tu. Jadi, macam mana nak ubah balik otak dia? Dia kena guna minda. Dia tak boleh guna otak untuk ubah otak. Dia kena guna minda dia, roh dia. Jadi, kena berlaku proses berfikir. Kan? Ada orang ingat berfikir ni kerja orang tertentu saja. Benda tinggi-tinggi, benda besar. Tak. Itulah hakikat diri manusia. Manusia bukan manusia kalau dia tak berfikir. Jadi, jangan kata berfikir ni kerja ulama, kerja ustaz, kerja pemikir. Semua orang kena berfikir. Wajib kepada semua manusia untuk berfikir. Nanti saya akan ceritakan berkenaan dengan pandangan para ulama kita. Okey, pandangan para ulama kita yang menjelaskan apakah kewajipan pertama seorang manusia. What is the first obligation of a human being? Okey. Baik. Bila kita cerita tentang mental effort, di situlah kita kena cerita berkenaan dengan fikir. Okey. Guru mursyid tu siapa yang membenarkan ustaz? Sebab tu saya kata topik ni besar. Okay? Nanti kita akan ceritalah kalau sempat tentang ijazahnya, tak ada ijazahnya, dengan sanadnya, tak ada sanadnya kan. Nanti kita akan cerita benda ni. Saya mohon tanya di hujung program insya-Allah. Baik, kita terus masuk kepada isu fikir. Saya nak tanyalah dekat sini. Apakah kewajipan pertama seorang manusia? Tak kira bangsa, tak kira pangkat, tak kira umur. Selepas balik lah. Selepas balik. Sebab sebelum balik tak ada wajib. Apakah kewajipan pertama seorang manusia? Seperti yang disepakati oleh ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Apa kewajipan pertama manusia? Okey. Saya tak payah tunggulah. Kalau tunggu akan buang masa. Saya terus jawab. Sebenarnya,
kewajipan pertama seorang manusia dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah adalah berfikir. Okey. Perbezaan dia sedikit sana sini. Ada kata berfikir untuk apa? Berfikir untuk kenal Tuhan, kan? Sebab awak taklah lahir-lahir tiba-tiba je percaya pada Tuhan. Awak kena gerakkan akal, awak kena berfikir. Jadi kewajipan pertama manusia adalah berfikir. Itu dipanggil sebagai an-nazar. An-nazar tu apa? Mencari kebenaran, berfikir tentang perkara-perkara besar dalam hidup ni. Daripada mana aku datang, kepada mana aku pergi. Kalau jawapan saudara Syed Bidor kata tauhid itu tahap yang kedua. Okey, kita tak tiba-tiba lahir ada tauhid. Okey, memang ada dalam fitrah. Tetapi fitrah tu tidak akan kita perasan kalau kita tak fikir. Kewajipan seorang bukan Islam dekat Iceland contoh, kan, kita tak boleh kata kewajipan pertama dia adalah tauhid, kan? Kita kata kewajipan pertama dia adalah berfikir dia akan sampai kepada tauhid. Bila dia memikirkan tentang alam, tentang kewujudan diri dia akan dapat tauhid, insya-Allah. Okey, ada yang kata makrifah, kewajipan pertama manusia adalah mengenal Tuhan. Tapi awak tak akan mengenal Tuhan kalau tidak ada nazar, tidak ada berfikir. Sebab tu majoriti kembali kepada berfikir. Okay, ada pula dia lembutkan sikit, dia kata video crash. Video saya okey ke? Ada putus-putus ke? Minta feedback. Minta feedback sikit, ada putus-putus ke saya punya video? Okey. Kita teruskan. Ada yang kata kewajipan pertama seorang manusia adalah al-qasdu lin-nazar. Al-qasad. Qasad ni maksud dia berkehendak untuk berfikir. Berkehendak untuk berfikir. Maksud dia siapa yang berkehendak untuk berfikir pun dia dah kira dah tunaikan tanggungjawab dia. Sebab tak semua orang mampu berfikir secara teratur. Dia nak berfikir je kira dah dapat pahala lah. Maksud dia dah jalankan tanggungjawab. Okey, tapi itu terlalu lembut lah, kan. Nanti takut orang ambil peluang pula. Apa Ustaz? Saya nak berfikir Ustaz, tapi tak fikir-fikir. Tak boleh macam tu. Okey. Jadi yang pertama tu lah yang paling kuat. Itu pandangan Imam Asy'ari, Al-Baqillani, Al-Juwaini, At-Taftazani dan juga Adud Al-Iji dan ramai lagi. Okey. Jadi kewajipan pertama kita adalah berfikir sebenarnya. Jujur dengan saya, berapa ramai di antara kita yang belajar akidah Asy'ariyah, kan? Belajar akidah Asy'ariyah diajar benda ni. Kewajipan pertama seorang manusia adalah berfikir. Kenapa tak ajar benda ni? Kenapa dah lama kita tidak diajar perkara ini? Pelik kan? Bayangkan kalau kita sejak kecil, kan, anak-anak kita, masyarakat Islam, apabila diajar itu perkara pertama yang ditekankan. You have to think. Sebab di situlah inti kekhalifahan kita. Di situ terletaknya perbezaan kita di antara kita dengan binatang, dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi saya mohon ajarkan diri masing-masing, ajarkan keluarga, kan. Kalau awak guru dekat madrasah ke, dekat pondok ke, dekat universiti ke, tolonglah ingatkan benda ni. Ini bukan datang daripada saya. Saya hanya mengingatkan. Benda ni dah ada dalam akidah Asy'ariyah sebenarnya. Betul tak? Dah ada dalam akidah Asy'ariyah. Baik. Sekarang ni kita terus masuk. Apakah takrif berfikir sebenarnya? Berfikir ni makna dia apa? Betul, setiap perkara ada disiplin. Berfikir pun ada disiplin. Takkanlah kita bekerja ada disiplin, kan? Belajar ada disiplin, tapi berfikir tu sendiri tak ada disiplin. Kan menyedihkan. Sedangkan berfikir itulah alat utama kita mengenal kebaikan, kebenaran. Adakah hukum akal itu besar dari hukum syarak dan adat, Ustaz? Tidak. Okey. Tapi hukum syarak tidak akan melanggar hukum akal. Okey. Dan hukum adat juga tidak akan melanggar hukum akal. Sebab kalau kita kata hukum syarak boleh langgar hukum akal, dia membuka pintu kepada bahaya yang sangat besar. Okey, orang bukan Islam akan kata, kamu pun kata bahawa hukum akal boleh langgar hukum syarak ataupun hukum syarak boleh langgar hukum akal, maka mungkin Kristian akan datang kata, oh sebab tu Trinity kami betul, walaupun dia melanggar akal. Sebab kamu pun kata syarak boleh langgar akal. Ini bahaya. Sebab tu dalam akidah Asy'ariyah kita percaya bahawa tidak ada satu pun
Akidah. Tidak ada satu pun ajaran dalam Islam yang sebenarnya menyanggahi akal. Tidak ada satu pun ajaran dalam akidah kita yang menyanggahi akal. Yang tidak dapat difahami oleh akal, ada. Yang menyanggah, tak ada. Bezakan dua perkara ni, okey? Baik. Kenal diri itu, awak tak akan dapat kenal diri kalau awak tidak berfikir. Okey? Kena fikir loh. Kena fikir baru kita akan kenal diri. Kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kenal alam. Yang ada soalan atau nak komplain, sila dengar dulu sampai habis supaya Ustaz fokus pada tajuk. Baik, Taufik Muhammad, cadangan yang baik. Okey. Syazwani Awang, mohon tanya kemudian ya. Saya teruskan dengan topik dulu. Baik, apakah ta'arif berfikir? Ta'arif berfikir seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Menarik ya, and very simple. Sebab ada orang tanya, Ustaz, saya nak fikir tapi saya tak tahu nak fikir apa, dan saya tak tahu fikir tu apa benda. Ustaz, orang cakap fikir apa benda fikir ni. Kadang-kadang benda paling jelas kita tak jelas. Sebab dah disebut hari-hari, sampai benda tu kita jadi tak tahu apa ke benda fikir ni. Okey. Ta'rifu al-fikr atau at-tafakkur. Ihdaru ma'rifataini fil qalbi liyastathmira minhuma ma'rifatan thalithatan. Okey. Ihdaru ma'rifataini fil qalbi liyastathmira minhuma ma'rifatan thalithatan. Menarik ni. Apa yang Imam Ghazali kata tentang fikir? Berfikir adalah menghadirkan, mengingati dua ilmu ataupun dua perkara yang kita dah tahu. Okey? Ke dalam apa? Ke dalam qalbu. Nanti saya akan jelaskan kenapa ke dalam qalbu. Liyastathmira, supaya dengan proses itu awak melahirkan ilmu baru yang ketiga. Saya ulang lagi sekali ya. Ihdaru ma'rifataini fil qalb. Menghadirkan dua ilmu yang kita dah tahu ke dalam hati kita. Okey, ke dalam hati kita. Menarik Imam Ghazali sebut. Maksudnya tafakur. Sebab tu jangan lagakan akal dengan hati ya. Bagi sebagian orang dia suka lagakan. Saya orang hati Ustaz. Saya tak guna akal-akal ni, saya bukan orang akal. Jangan. Awak telah mencerai-ceraikan Islam. Islam tidak menceraikan akal dengan kalbu. Hakikatnya akal adalah kerja kalbu. Tafakur adalah kerja kepada kalbu. Jadi jangan lagakan. Berhenti kerja melaga-lagakan antara akal dengan kalbu. Okey? Sebab tu Imam Ghazali kata dekat sini bahawa kerja tafakur itu adalah menghadirkan dua ilmu ke dalam hati. Supaya dengannya kita dapat melahirkan ilmu ketiga. Ma'rifatan thalithatan. Melahirkan ilmu yang ketiga. Saya kasih contoh. Contoh ni Imam Ghazali kasih, lepas tu saya akan tambah contoh dia. Imam Ghazali contoh, kalau tak silap saya, saya lupa pula contoh ini bagi. Sekejap, saya cek dalam kitab dia. Sekejap Okey. Imam Ghazali kasih contoh, ay yasma'a min ghairihi anna al-akhir wa mithaluhu anna man mala ila al-ajilati wa athara al-hayata ad-dunya wa arada an ya'rifa anna al-akhirata awla bil-ithari min al-ajilati falahu tariqan. Okey. Orang yang cenderung kepada kenikmatan yang immediate. Ajilah ni maksudnya sesuatu yang immediate. Immediate gratification. Ada orang dia macam tu. Dia nak buat sesuatu, dia nak cepat dapat. Dia nak cepat rasa. Dia nak cepat seronok. Okey? Dia nak cepat rasa dia punya kenikmatan tu. Jadi Imam Ghazali kata, siapa yang cenderung kepada al-ajilah, kenikmatan yang sementara, wa athara al-hayatud dunya, dan meninggikan dan mengedepankan kehidupan dunia, dan dia nak tahu adakah akhirat itu sesuatu yang seharusnya kita dahulukan, minal ajilah falahu tariqan, maka dia ada dua jalan untuk capai itu. Okey. Yang pertama, didengar daripada orang lain bahawa akhirat tu lebih utama daripada dunia, maka dia mengikut dan dia membenarkan. Imam Ghazali kata ini jalan taklid, ini bukan jalan ilmu. Of course lah, ini jalan yang rendah. Dia dengar orang kata, oh kita jangan kejar dunia sangat, kita kejar akhirat. Dia pun dengar, dia ikut. Dia tak fikir dan dia tak faham pun kenapa. Dia ikut je. Okey.
Yang kedua, Imam Ghazali kata, ay ya'rifa anna al-abqa awla bil ithar. Ni. Ini ilmu yang pertama. Yang tadi nak kahwin-kahwinkan ilmu tu, menggabung-gabungkan dua ilmu. Yang pertama, ilmu yang awak dah tahu, satu yang awak dah tahu adalah awak tahu bahawa perkara yang kekal itu seharusnya didahulukan daripada perkara yang tidak kekal. Okey, perkara yang kekal seharusnya didahulukan daripada perkara yang tidak kekal. Ni orang tahu. Ni ilmu yang pertama kita dah tahu. Ilmu yang kedua, okey, ya'rifu anal akhirata abqa, dan dia tahu bahawa akhirat itu lebih dia kekal. Nampak dah dua ilmu. Pertama, kita harus dahulukan yang kekal. Yang kedua, kita tahu bahawa akhirat itu kekal. Maka kita gabungkan kedua ini, dia akan lahirkan satu ilmu baru, iaitu akhirat itulah yang sepatutnya kita dahulukan. Okey, ini contoh yang mudah. Ini kita buat hari-hari sebenarnya, tapi kadang-kadang kita tak perasan. Dan kadang-kadang ada certain things kita buat, berfikir dengan betul, tapi dalam isu lain kita tak berfikir dengan betul. Ada orang dia pergi kerja, dia gunakan akal fikiran dia dengan betul, tapi dalam beragama dia tak guna akal sangat. Kan? Dia takut. Akhirnya mengamalkan agama secara sembrono, secara taklid buta, akhirnya membawa kesan buruk kepada diri, kepada masyarakat, kepada keluarga dan sebagainya. Okey, antara contoh lagi nak faham berfikir ni, ilmu pertama, katalah saya tak tahu berapa ramai hari ni, katalah saya kasih satu ceramah, satu talk, saya nampak ada yang hadir. Saya tak tahu berapa ramai yang hadir, tapi saya tahu yang datang 20 lelaki, 15 perempuan. Saya ada dua ilmu. Ilmu pertama apa? 20 lelaki. Ilmu yang kedua, 15 perempuan. Maka bila saya campur, saya tahu total yang hadir adalah 35. Betul tak? Jadi saya menggabungkan ilmu yang pertama dengan ilmu yang kedua, menghasilkan ilmu ketiga. Ini macam matematik lah kan. Matematik tu bentuk yang paling mudah sekali. Kita tahu satu campur satu jadi dua. Itu contoh budak-budak lah. Kan? Budak-budak dia tak tahu pada awal dia. Dia tak tahu pada awal dia ada berapa. Kita hanya kata, Mamat ada satu, Karim ada satu. Kalau dicantumkan, jadi berapa. Jadi ilmu pertama, campur dengan ilmu kedua, jadilah equal. Itulah proses berfikir yang kita buat hari-hari sebenarnya. That is how we think. That is how we think. Itu yang Imam Ghazali sebut. Saya nak tambah lagi beberapa contoh. Okay? Saya dah tulislah dekat sini. Kita letak macam ni. Ilmu pertama. Okay? Ilmu pertama mengatakan bahawa kebahagiaan adalah sebuah respons ataupun sebuah reaksi. Okay? It is a form of reaction daripada manusia. Itu ilmu pertama. Ilmu kedua, reaksi itu adalah pilihan. Kita ni ada pilihan untuk bereaksi. Okay? So, bila awak cantumkan ilmu pertama tadi dengan ilmu yang kedua, equal apa? Kebahagiaan itu adalah pilihan. Saya ulang lagi sekali. Ilmu yang pertama, kebahagiaan itu adalah respons kita kepada kejadian dalam hidup. Okay? Dan respons kita ataupun reaksi kita adalah sesuatu yang kita boleh pilih. Jadi bila kita cantumkan yang pertama dan yang kedua, rumusannya adalah kebahagiaan adalah pilihan. Sebab ada orang menganggap kita ni hanya perlu react to whatever stimuli, whatever pencetus, trigger yang ada dalam hidup kita. Kalau pencetus dia tu nak buatkan kita marah, kita kena marah. Pencetus nak buat kita sedih, kita kena sedih. Pencetus nak buatkan kita tak bahagia, kita pun tak bahagia. Kan? Seolah-olah macam cause and effect. Kita tak ada pilihan. Kan? Orang pijak kaki kita, kita confirm nak kena marah. Kan? Bisnes kita hancur, kita confirm nak kena sedih. Sebab apa? It is an effect of that cause. Tapi sebenarnya bukan macam tu. Kebahagiaan ni adalah pilihan. Kan? Ada je orang yang musibah menimpa hidup dia, tapi dia tidak memilih untuk putus asa. Dia memilih untuk bahagia dan percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala, sangka baik pada Allah. Jadi di situ kita tahu bahawa kebahagiaan adalah pilihan. Saya ulang lagi sekali contoh yang kedua. Ilmu pertama, kebahagiaan adalah reaksi. Ilmu yang kedua, reaksi adalah pilihan. Jadi ilmu ketiga yang kita dapat,
Kebahagiaan adalah pilihan. Jadi kalau awak tidak bahagia, awak jangan salahkan orang lain. Okay, kita tak boleh salahkan orang lain. Awak lah yang membuat saya tak bahagia. Ekonomi lah yang membuat saya tidak bahagia. COVID-19 lah yang membuat saya tidak bahagia. Kan? Tak boleh. COVID ke, musibah ke, kita sakit ke, kita miskin ke, kita ni dihina ke, diumpat ke, kita boleh pilih reaksi kita. Nampak? Bila berfikir, dia menghasilkan ilmu. Bila ilmu datang, dia menenangkan akal fikiran kita dan akhirnya perbuatan kita menjadi lebih baik. Sebab apa? Kita berfikir yang betul, menghasilkan perbuatan yang betul. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu lagi contoh lah. Okey. Saya tulis kat sini. Kebahagiaan adalah pilihan. Kesedihan juga adalah pilihan. Okey. Dan pilihan itu, dia berlawanan dengan paksaan. Maka, tidak ada orang yang terpaksa untuk sedih. Dia lebih kurang macam contoh tadi lah. Okay. Awak sedih bukan kerana ada orang paksa awak sedih. Awak pilih untuk sedih. Okay. Reaksi kita boleh pilih. Jadi proses berfikir ni, dia tengok bukan senang. Awak nak kena fokus. Kan? Dia tak boleh bising-bising, kecoh-kecoh. Kan? Saya tak boleh ustaz. Saya tak boleh tangkap apa ustaz kata tadi. Sebab apa? Sebab mungkin awak tidak tenang, tidak kosongkan minda awak sekejap untuk berfikir. Sebab mungkin ada banyak benda dalam kepala otak kan, datang serabut sekali. Tapi bila kita fikirkan sama-sama, dia mendatangkan hasil. Ada kata ustaz tak datang hasil apa pun ustaz, tak dapat duit pun ustaz, tak dapat apa pun. Sebab tu hasil ni awak kena faham. Hasil ni dia ada dua. Ada hasil fizikal yang kita boleh lihat. Ada pula hasil yang berbentuk maknawi. Tak nampak. Bahagia ni bukan benda yang kita nampak. Kan? Ilmu ni bukan benda yang kita boleh nampak. Baitaro kata mantik. Betul. Ini dipanggil sebagai syllogism. Ada kata, oh ini kita belajar daripada Aristotle. Tidak, Aristotle bukan mereka benda yang tak ada. Dia hanya menulis sesuatu yang manusia dah pernah buat. Macamlah gravity kan. Gravity ni bukan tak wujud sebelum Newton discover gravity. Bukan Newton yang cipta gravity. Samalah juga macam Aristotle. Bukan Aristotle yang cipta logik. Tidak, dialah orang pertama yang menulis macam mana kita berfikir dengan logik. Okey, macamlah gravity. Sebelum Newton ada pun gravity dah ada, tapi Newton lah antara orang pertama. Bukan nak kata dia saja orang pertama sebab ada ulama kita ni cerita pasal gravity. Okey, dia antara orang pertama yang menulis secara detail tentang ciri-ciri gravity dan sebagainya. Samalah juga macam cara berfikir teratur tadi tu, syllogism itu, atau boleh juga dipanggil sebagai qiyas. Itu bukan Aristotle yang buat. Itu kita dah buat hari-hari. Orang tak belajar mantik pun buat benda tu. Tapi kadang-kadang beza orang tak belajar mantik, orang tak belajar logik, dengan orang yang belajar logik. Orang yang belajar logik ni dia tahu the pitfalls. Dia tahu kesalahan-kesalahan berfikir. Dia tahu fallacies. Dia tahu di mana syllogism seseorang tu ada off, ada kesilapan, ada kesalahan. Okey. Saya mohon maaf saya dapat tanya tak dapat jawab semua soalan ni. Saya mohon boleh tolak ke hujung nanti ya. They are very good questions ya. Saya tertarik sebenarnya untuk jawab sekarang ni, tapi menghormati yang lain yang mendengar. Okey. Kemudian Imam Ghazali kata dalam Ihya, very interesting. Dia kata فكذلك الاعتبار ينطلق على إحضار المعرفتين من حيث أنه يعبر منهما إلى معرفة ثالثة. Berfikir ni, ilmu satu, ilmu dua, kemudian awak buat jembatan antara ilmu satu dengan ilmu dua. وإن لم يقع العبور ولم يمكن إلى الوقوف على المعرفتين فينطلق عليه اسم التذكر la ismul i'tibar. Maksud dia, kalau tidak berlaku penyeberangan tu daripada dua ilmu tu menghasilkan ilmu ketiga, itu tafakur. Kalau tak berlaku penghasilan ilmu yang ketiga itu, maka ia dipanggil tazakkur. Dia dipanggil zikir. Okey, dipanggil proses mengingat. Bila ingat, kita tak menghasilkan apa-apa ilmu baru. Tapi dalam proses berfikir, kita menghasilkan ilmu baru sebenarnya.
Sebab tu orang yang banyak berfikir ni, dia banyak kahwinkan ilmu dia, menghasilkan ilmu baru. Lepas tu ilmu baru tu dikahwinkan pula dengan ilmu baru yang lain, terhasil lagi ilmu baru. Akhirnya dia banyak kahwin, dia banyak anak, kan? Bila banyak kahwin, bila banyak anak, akhirnya dia dapat cipta satu empire, satu bangsa baru, satu tamadun baru. Faham tak maksud saya? Sebab tu orang yang berfikir, orang berilmu ni, dia ada satu bentuk kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Semua orang boleh buat benda ni kalau kita usahakan sama-sama. Jadi kahwinkan, keluarkan anak. Maksudnya kahwinkan dua ilmu, hasilkan ilmu yang ketiga. Kemudian ilmu yang ketiga tu dikahwin pula dengan ilmu baru yang lain, kan? Lepas tu dicantum, jadi satu kekuatan, satu tamadun yang besar, tamadun keilmuan yang besar dalam diri kita. Okey. Kemudian Imam Ghazali kata, والمعارف إذا اجتمعت في القلب وازدوجت على ترتيب مخصوص أثمرت معرفة أخرى. Ini saya kata tadi lah. فالمعرفة نتاج المعرفة. Ilmu adalah hasil daripada ilmu dia. فإذا حصلت معرفة أخرى وازدوجت من معرفة أخرى حصل من ذلك نتاج آخر. Tadi itulah anak A kahwin dengan anak B, keluar lagi satu ilmu. Okey. Wa hakaza yatamada an-nitaj wa tatamada al-ulum wa yatamada al-fikru ila ghairi nihayah. Begitulah ilmu ni bercambah. Wa innama tansaddu tariqu ziyadatil ma'arif bil maut. Yang akan menghentikannya adalah maut, kematian. Atau bil awaiq, ataupun ada penghalang-penghalang manusia daripada berfikir. Wa hadza liman yaqdir ala istithmar al-ulum wa yahtadi ila tariq at-tafkir. Wa amma أكثر الناس فإنما منعوا الزيادة في العلوم لفقدهم رأس المال. Okey, ni Imam Ghazali kata menarik. Imam Ghazali kata, ada rata-rata manusia ni, dia terhalang daripada proses berfikir dan menambahkan ilmu dalam fikiran dia. Kenapa? Kerana dia tidak ada capital, dia tidak ada modal asal untuk berfikir. Okey, awak nak kahwinkan, nak hasilkan ilmu baru, dia kena ada A, kena ada B. Bila A ada, B ada, baru boleh kahwin, boleh keluar anak. Ni masalah ada A tak ada, B tak ada. Okey, ilmu tak ada. Maksudnya tak banyak ilmu. Maka tak banyak ilmu, tak boleh berfikir. Sebab tu ada orang dia stuck. Ustaz, saya nak fikir tapi saya tak tahu nak fikir apa. Ustaz, saya baca Quran, saya nak fikir tapi saya tak tahu nak fikir apa. Itu tanda bahawa awak ada bankruptcy in knowledge. Okey, bankruptcy in knowledge ni ialah kemuflisan ilmu. Jadi macam mana nak menghalang, nak membuang kemuflisan ilmu itu adalah dengan mencari ilmu. Kan? Mencari ilmu ada macam-macam jalan. Kan? Datang ceramah, bercakap dengan orang yang ada ilmu, membaca buku. Cara-cara ini akan berikan awak modal. Bila dah ada modal, barulah boleh awak kahwinkan antara modal-modal ini untuk menghasilkan ilmu baru. Untuk menghasilkan ilmu baru. Subhanallah. We lack the capital. We do not know where to start because we don't read, we don't think. Kita adalah umat yang tidak membaca. Kita umat yang, yelah, bila dengar ceramah pun tak berfikir sangat. Tak semua, saya tak kata semua, tapi budaya ni masih perlu dipertingkatkan. Budaya berfikir ini, budaya mencari ilmu. Berapa buku kita baca setahun, orang Melayu? Setahu saya, dia orang buat survey kat Malaysia ni, average orang Malaysia habiskan 2 buku setahun. 2 buku. Mungkin orang kata, wah hebat juga ustaz orang Malaysia ni, setahun 2 buku secara average. Americans baca berapa buku? Kalau tak silap saya, 10 buku setahun. Americans, ya, orang putih, Amerika Syarikat. Jepun berapa? Jepun lagi melampau, 40 buku setahun. Okey, 40 buku. Negara Arab secara average baca buku berapa banyak? Cuba teka. Orang Arab kaji setahun baca 10 muka surat saja. Okey, so kita a little bit better lah. A little bit better. Tapi amat memalukan jugalah kalau letak kita di kalangan bangsa-bangsa dunia, umat Islam yang paling rendah sekali kita punya tradisi ataupun budaya berfikir. Sedangkan ayat pertama yang turun kepada kita adalah Iqra. Itu yang pelik bin ajaib. Orang kita siap marah lagi, hang ni banyak sangat baca buku kan. Jadi masalah pula kan. Orang macam ni nak kena titik dia orang ni.
Hang yang tak banyak baca buku, bukan aku yang banyak baca buku, kan? Dia marah orang pula. Saya ada jumpa orang macam ni, kan? Dia tak sedar budaya dia tu masalah. Sepatutnya kita menggalakkan, kan? Dah berapa puluh buku kau baca tahun ni? 30, aku dah 40, kan? Kongsi dapatan. Bukan nak sombong, bukan nak tunjuk-tunjuk ilmu dengan satu sama lain, tidak. Okey, kita kongsi. You dah baca, you dapatan, you kongsi dengan orang. Orang baca, dia dah dapat, dia ada apa, get some dapatan, dia kongsi dengan orang lain. Itulah kita saling mengkayakan satu sama lain. Ni tak, bila kita duduk kedai kopi ke, bila kita bercakap, nak bercakap apa, kalau tak, itu yang suka ngumpat orang, kan? Sebab tak ada benda nak cakap, tak ada ilmu yang kita nak kongsi, mulalah mengumpat. Kalau ada ilmu dan sangat bersemangat untuk kongsi ilmu, awak tak ada masa pun sebenarnya nak cerita tentang peribadi orang. Awak hanya akan cerita tentang fikiran, ilmu, knowledge, theories, principles, okay? Kesilapan, yang betul, yang salah. You don't have time to speak about people's personality. You akan cakap tentang ilmu dia, ataupun kesilapan dia, teori yang baik, teori yang tidak baik. We speak about that. Kalau tak ada benda ni, startlah cerita pasal orang. Sebab tu kita ni dengan ngumpat susah nak pisah, kan? Sebab tu orang yang berilmu dia jarang ngumpat. Dia jarang ngumpat. Dia tak rasa seronok, dia tak rasa manis sebelum ngumpat. Dia rasa seronok dan manis bercakap tentang buku atau mengumpat buku lah. Tapi jangan salah faham, bukan mengutuk buku. Maksud dia bercakap tentang buku, bercakap tentang ilmu. Tapi jangan pula awak duduk hari-hari bercakap tentang buku pula, kan? Sebab dalam kehidupan sehari-hari kita pun ada ilmu. Kita boleh belajar daripada ibu kita, daripada kawan kita, daripada kucing pun kita boleh belajar. Takkan nak baca buku je boleh belajar ilmu, tak. Tapi dengan syarat, akal mesti berfungsi. Akal mesti bergerak. Okey, akal mesti bergerak. Kalau akal bergerak, awak boleh belajar daripada segala-galanya. Awak boleh belajar daripada langit, awak boleh belajar daripada tikus, awak boleh belajar dari lipas, awak boleh belajar daripada orang lain. Okey. Okey. Kita sambung. Kalladhi la bida'ata lahu fa innahu la yaqdiru 'ala ar-ribh. Orang yang tak boleh berfikir ni dia macam orang yang tidak ada modal lah. Nak buat bisnes tak ada modal. Maka dia tak boleh buat keuntungan. Wa qad yamliku al-bida'ah walakin la yuhsinu sina'ata at-tijarati fala yarbahu shay'an. Ini pun menarik juga. Imam Ghazali kata ada orang dia ada modal. Dia ada ilmu banyak. Tapi dia tidak tahu seni berfikir. Dia tidak tahu macam nak fikir betul-betul. Ilmu je banyak tapi tidak memanfaatkan diri dalam hidup dia. Ini pun tak baik. Kan? Ilmu banyak tapi tidak menghasilkan kebaikan. Maksud dia tidak tahu, macam orang yang ada modal, kaya, tapi tak tahu macam mana nak grow bisnes dia. Fakadzalika qad yakunu ma'ahu min al-ma'arif ma huwa ra'sul malil ulum walakin laysa yuhsinu isti'maluha wa ta'lifuha wa iqal izdiwaj. Okey, ni yang cakap tadi tu. Kemudian Imam Al-Ghazali meneruskan satu statement yang menariklah bagi saya. Wa amma thamaratul fikri. Okey. Best belajar dari lipas. Kongsi sikit Abu Amir Razaki. Okey, lipas pun dia subhanallah. Saya baru je belajar pasal lipas dengan anak-anak saya. Jangan cerita pasal lipas pula. Tapi lipas pun makhluk Allah yang hebat. Tidak adalah makhluk Allah yang tak hebat. Okey, semua je kita boleh dapat sesuatu. Buah daripada berfikir ni apa? Wa amma thamaratul fikri fahiya al-ulum wal ahwal wal a'mal. Okey, buah berfikir akan dapat apa? Akan dapat tiga perkara. Akan dapat ilmu, akan dapat hal, akan dapat amal. Hal ni apa? Ilmu orang tahu, amal orang tahu. Hal tu apa? Hal ni keadaan diri, rasa. Kan? Kadang kita nak solat tak rasa. Tak rasa nak tak rasa kerinduan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi fikir boleh menghasilkan rasa tu. Boleh menghasilkan hal itu. Okey, jadi fikir menghasilkan ilmu, menghasilkan hal dan menghasilkan amal. Walakin thamaratuhu al-khassah, tetapi buah dia yang khas adalah ilmu. La ghair, tidak selain tu. Cumanya bila ada ilmu, dia akan melakukan perubahan kepada hati. Ilmu ni melahirkan perubahan pada hati. Something will change in your heart. Sebab tu ada orang tak faham, ustaz, saya ni nak berubah tapi ustaz suruh cari ilmu. Kan, ustaz tak ada ke doa-doa ke, kan? Ustaz kasihlah air ke, ustaz baca dekat air. Ini orang pemalas. Pemalas, nak berubah pemalas. Orang macam ni susah nak berubah. Awak kasihlah dia apa? Susah, bukan mustahil. Dia tetap boleh berubah tapi susah sikit. Okey, sebab bila kita ni ada masalah, kita nak berubah. Yang berubah adalah hati kita. Macam nak ubah hati, kena ubah berfikir dulu, Imam Ghazali kata.
You have to change your thinking. If your thinking does not change, your heart cannot change. Berfikir dengan betul, dia akan tukar keadaan hati kita. Okey. Wa idza taghayyara halul qalb taghayyarat a'malul jawarih. Apabila keadaan hati berubah, maka perbuatan tubuh badan kita juga akan berubah. Fal'amalu tabi'ul hali wal halu tabi'ul ilmi wal ilmi tabi'ul fikri. Amal mengikut hal dan hal mengikut ilmu dan ilmu pula mengikut fikir. Maka dia punya asas adalah berfikir. Berfikir akan menghasilkan ilmu. Ilmu pula akan menghasilkan hal. Hal pula akan menghasilkan amal. Saya lihat kat sini kita nak cari sebenarnya hal tu pun penting. Nak kena rasa. Kadang tak rasa kan. Sebab tu ada teknik nak nanam rasa. Sebab tu nak bangun tahajud ke, nak cari ilmu ke. Kadang-kadang tak ada semangat kan nak cari ilmu. Jadi kena berfikir dulu. Bila berfikir, dia akan datangkan semangat dalam jiwa kita. Everything starts with proper thinking. Okay? Everything starts with proper thinking, tafakkur. Ada orang mungkin kata, Ustaz, saya terkejut juga Imam Ghazali banyak cakap pasal fikir. Iyalah. Kan? Awak ingat Ihya Ulumuddin ni buku tasawuf, buku kenaan hati, tak payah fikir. Kan? Fikir ni penting. Nak bersihkan hati, akal kena waras, akal kena lancar, akal kena tajam. Macam nak hati bersih kalau akal tu orang langgang? Bila akal tu orang langgang, itu yang suka cari pujian orang. Itu yang sibuk sangat jaga nama. Takut kutukan orang walaupun bercakap yang benar. Itu yang suka duk mengumpat orang. Kan? Sibuk sangat dengan pandangan manusia lain. Sebab apa? Sebab inilah. Sebab tak berfikir dengan betul. Kalau dia duduk fikir, kenapalah aku sibuk sangat dengan apa orang cakap? Kan? Kenapalah terlalu takut dengan hinaan orang? Kenapalah nak cari pujian orang? Bukankah manusia ni berubah-ubah? Hari ni dia puji kita, besok dia hina kita. Tulat, dia half-half. Lepas tu tahun depan dia puji kita balik. Lepas tu dia hina kita balik. Kan? Kalaulah kita gantung hati kita kepada manusia, perubahan hati manusia, pening kepala kita. Pening kita kata. Kalau kita berfikir, kita takkan buat benda tu. Masalah dia kita tak berfikir. Kita mengikut aja. Brother Syed Daniel, hanging maksud dia apa? Saya punya live ni hanging ke macam mana? Dah okey, terima kasih. Okey, kita sambung. Lepas tu Imam Ghazali sebut benda ni. Okey. Ni saya kena jawab dulu. Ustaz, adakah manhaj Asy'ariyah terlalu berfikir berbanding manhaj salaf? Dan adakah salaf tidak terlalu berfikir? Ini tak betul. Saya lihat dua-dua berfikir. Cuma manhaj berfikir tu berbeza sikit. Kan? Ulama salaf, ulama Asy'ariyah, kan? Ulama Maturidiyah, semua berfikir. Semua tahu kepentingan berfikir. Cuma limit, tahap dan sebagainya. Tahap dia, had dia, sempadan dia itu yang berbeza-beza. Tak adalah aliran keilmuan, aliran pemikiran Islam, mazhab dalam Islam ni yang tak guna akal. Kan? Dia orang guna, cuma mungkin syarat dia berbeza, manhaj dia berbeza. Okey. Kemudian Imam Ghazali kata apa? Wa hadza huwa alladhi yakshifu laka an fadilati at-tafakkur. Inilah yang akan menyingkap kepada kita hakikat tafakkur itu. Imam Ghazali kata, fal fikru idzan huwal mabda' wal miftah lil khairat kulliha. Berfikir adalah kunci kepada segala kebaikan. Wa annahu khairun min adh-dhikri wat tadhakkuri li'anna al-fikra dhikrun wa ziyadatun. Ni mungkin ada yang tak setuju ni. Ada yang allergi dekat sini. Kita tak bolehlah nak kata semua yang menisbahkan diri mereka dan ikut Syekh Muhammad Abdul Wahab tu malas nak berfikir. Mereka bukan apa, mereka kadang-kadang nak jaga dia punya sempadan. Di kalangan Asy'ariyah pun ada juga tak berfikir, kan? Tak berfikir ni penyakit manusia, dia bukan penyakit aliran. Dia bukan penyakit aliran, dia penyakit manusia. Saya jumpa ramai ahli sunnah, mengaku ahli sunnah, tapi tak berfikir, mengikut je, memuta je. Sedangkan manhaj yang diajar kepada dia adalah manhaj berfikir. Ada pula golongan yang menisbahkan diri mereka kepada Salafiyah ataupun Wahabiyah, pemikiran mereka lebih lancar, lebih tajam. So it's not about ni. Orang yang ada akal yang baik dan manhaj yang baik, itu akan jadi yang terbaik. Whatever it is, siapa pun awak, apa pun manhaj,
kena guna akal fikiran dengan betul. Okey. So Imam Ghazali kata dekat sini, berfikir itu lebih baik daripada zikir dan tazakur. Khairun. Okey. Mungkin orang Melayu susah sikit nak terima benda ni. Sebab tu orang kita suka apa? Suka zikir tapi tak nak fikir. Tak apa masalah, tak ada masalah. Nak zikir bagus. Tapi zikir tapi tak fikir. Ada pula jenis zikir sampai menghilangkan akal. Itu dah jadi opposite dah kepada tujuan sebenar fikir dan zikir. Imam Ghazali kata kena mula dengan fikir, lepas tu bawa kepada zikir. Kita lompat terus kepada zikir. Lepas tu zikir kita tu pula menghilangkan akal kita. Apa kebendanya? Apa kehairnya tu? Zikir sampai hilangkan akal. Sebenarnya zikir itu sepatutnya menguatkan lagi akal fikiran kita. Ni tak zikir sampai mabuk, zikir sampai jadi orang sawan, orang tak betul. Itu bukan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu bukan zikir makam orang yang tinggi. Itu zikir yang salah. Okey, orang macam tu harus dikejut, harus disedarkan. Bukan wah dia ada hal bila zikir, bukan. Orang macam itu kena tepuk sikit, kan. Zikir betul-betul beritahu pada dia. Jaga akal fikiran tu. Kita tak ada hak untuk hilangkan akal sesuka hati walaupun atas alasan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Fikir dulu baru ikut atau ikut dulu baru fikir. Dia macam chicken and egg. Susah untuk kita pastikan mana datang dulu. Ada sebahagian perkara kita ikut, ada sebahagian perkara kita fikir, kemudian dia dah bergelumang. Okay? It is not mathematical question. Satu datang dulu selepas dua ke, dua datang dulu selepas satu. Tidak. Okay? Dia seiringan selalu. Mengikut dengan fikir ni, dia seiringan. Dalam keadaan awak ikut, awak kena fikir. Awak kena tahu. Awak tak boleh kerana awak ikut saja, awak terus buang akal awak. Tidak. Ada orang macam tu. Oh, saya sudah berpegang dengan seorang syekh dan dia adalah wali Allah, maka tak ada gunalah lagi saya gunakan akal dalam agama. Apa yang dia buat mesti betul. Ini salah. Okay? Sambil mengikut tu, akal kena ada bersama. Sebab akal ni dia akan check. Sebab manusia ni boleh salah. Walaupun baik macam mana pun. Wali pun boleh silap juga. Jadi kalau pengikut tak ikut akal, dia sesat, kamu akan ikut sesat sekali. Okay? Dalam berfikir pun sama juga. Sebab bila berfikir pun kita kena ada teknik berfikir yang betul. Macam inilah kita belajar dengan Imam Ghazali juga. Betul tak? So dalam kita berfikir pun kita mengikut juga. Jadi dia adalah gabungan kedua-dua ini. Manusia tak boleh hidup tanpa berfikir dan manusia pun tak boleh hidup tanpa mengikut. Tak ada orang dalam dunia ni yang tak ikut sesiapa. No one. Tidak ada manusia langsung dalam dunia ni yang tidak ikut sesiapa. Semua orang ada mengikut seseorang dalam hidup dia. Dia proses, dia saling, it's apa kita kata, two sides of the same coin. Okay? Imam Ghazali kata kenapa zikir lebih baik daripada fikir? Li'annal fikra zikrun wa ziyadatun. Kerana dalam fikir sebenarnya ada zikir dan tambahan and extra. Okay? Dalam zikir hanya ada zikir. Tapi di dalam fikir di dalam fikir ada zikir dan juga ada zikir. Okay? So dalam fikir digabungkan sekali fikir dan zikir. Tapi dalam zikir hanya adalah zikir. Fikir dan zikir mana yang lagi rasa? Terpulang. Okay? Pada saya kena gabung. Zikir yang tak ada fikir bukanlah zikir yang betul. Dan fikir yang tak ada zikir juga tidak membuahkan hasil yang sebenar-benarnya. Sebab ayat Al-Quran tadi tu, ayat 190 dengan 191, kan, Allah gabungkan sekali berfikir dengan zikir. Jadi jangan pisahkan, jangan kita pisah-pisahkan. Cuma Imam Ghazali meletakkan fikir itu lebih tinggi. Sebab fikir adalah asas kepada zikir. Okey. Macam mana orang yang rasa dia pandai dan kuat berfikir tapi last sekali jadi anti hadis? Apa salahnya dekat situ? Salahnya adalah pada disiplin berfikir. Macam saya kata pada awal tadi, banyak je orang pandai jadi etis, banyak je orang pandai yang menolak kebenaran. Salah dia adalah pada apa? Pada proses berfikir dia. Tak percaya dengan saya? Cuba baca buku-buku yang ditulis oleh golongan etis. Kan? Dia ni sibuk dengan sains. Sibuk dengan laws of the universe. Kan? Laws of this, laws of that. Tapi bila tanya, where did the universe come from? Came from nothing. Kan itu abracadabra. Itu magic. Dia tak suka magical thinking. Etis kan sangat benci kepada, oh ni semua magic. Orang agama believe in superstition. Magic. Tanya dia balik, do you know what's the biggest of all superstition? For you to claim that this great universe came out of nothing. That's the worst form of superstition. Itulah khayalan dan khurafat yang paling teruk sekali. Tapi perasan tak dia terlepas pandang benda tu? Dia mungkin ada 3 PhD. Dia mungkin boleh bercerita dengan dalam tentang falsafah dan sains. Tapi manusia ni boleh hebat dalam satu bab
tapi dalam bab lain dia boleh bodoh. Dan bodoh dia tu datang dari macam-macam sumber. Kerana ikut nafsu, kerana benci kepada kebenaran, tak nak menerima hakikat, maka dia terbodoh dekat situ. Jadi dia boleh pandai dalam satu bab, boleh bodoh dalam satu bab. Jadi jangan kita anggap orang yang pandai, dia pandai dalam semua benda. Tidak. Ada orang pandai A tapi bodoh B. Ada bodoh B pandai A. So, ini bahagian masing-masing. Okey. InsyaAllah dalam sesi yang lain, saya akan cerita dengan lebih detail tentang zikir. Malam ni saya nak cerita banyak tentang fikir dulu. Oh, dah 1 jam 15 minit tak perasan. Ada lagi ni, tak habis lagi ni Imam Ghazali cerita. Very interesting. Dan banyak benda kita boleh belajar. Okey. Wa bihadhihi al-ma'rifah taghayyara halul qalb. Dan dengan ilmu yang terhasil daripada fikir, hati akan berubah. Wa tabaddalat iradatuhu wa raghbatuhu. Dan kehendak akan berubah. Okey. Bila akal berubah, kehendak kita akan berubah. Benda yang kita suka akan berubah. Benda kita benci pun akan berubah. Kalau dulu mungkin kita suka benda-benda merepek, benda-benda hina, benda-benda rendah. Tapi bila kita banyak berfikir, banyak ilmu, insya-Allah kita akan meningkat, suka benda-benda yang mulia, benda-benda yang indah. Okey. Thumma athmara taghayyura al-iradati amal al-jawarihi fi ittirah ad-dunya wa iqbal ala a'mal al-akhirah. Dan bila kehendak kita dah berubah, mulalah kita pelan-pelan letak dunia kat belakang dan meletakkan akhirat di depan. Kita menuju kepada akhirat. Fahahuna 5 darajat. Imam Ghazali kata ada 5 darajat kepada proses perubahan ini daripada berfikir. Yang pertama sekali, awak kena ingat. Okey? Awak kena ingat dulu. Sebab nak berfikir kena ada modal. Jangan lupa tadi, kena ada modal. Modal tak datang kalau awak punya memory asyik lupa je. Dah belajar lupa. Ini penyakit ilmu, afatul ilmi an-nisyan. Penyakit ilmu adalah lupa. Na'udzubillah min zalik. Okey, sakit hati kita bila kita dah belajar kita lupa. Semua orang pernah rasa benda ni. Okey, jadi kita minta Allah lindung daripada sifat lupa ilmu. Imam Ghazali kata proses berfikir berlaku first kali recollection kan. You recall ilmu yang dah ada. Kemudian berlaku apa? Tafakur. Bila dah datangkan 2 ilmu, berlaku proses tafakur, akhirnya terhasil anak daripada 2 ilmu tadi tu. Yang ketiga apa? Husulul ma'rifah al-matlubah wastinaratul qalb biha. Maka hati akan bercahaya selepas datang ilmu baru tersebut. Kemudian yang keempat, taghayyuru halil qalb. Hal hati kita akan berubah amma kana bisababi husuli nuril ma'rifah. Sebab apa? Sebab dah datang cahaya ilmu tadi tu, hati kita akan berubah. Kemudian nombor 5, khidmatul jawarihi lil qalbi bihasbi ma yatajajjadu lahu minal hal. Kemudian anggota tubuh kita pula akan menyusul perubahan hati tadi tu. Kan? Very beautiful, cantik apa yang Imam Ghazali tulis. Okey. Sekarang ni ada orang pula tanya, Ustaz, okey, saya dah tahu berfikir itu apa. Nak berfikir tentang apa pula Ustaz? Okey, what do we think about? Ni saya rumuskan apa yang Imam Ghazali tulis dalam Ihya Ulumuddin. Okey. Ada 6 perkara utama yang kita harus fikirkan. Sebenarnya semua orang kena fikir benda ni. Bukan orang tertentu saja. Everyone must think about these 6. Waalaikumsalam Kak Sazrin. Okey. Yang pertama sekali, bagaimana untuk mengelakkan diri daripada melakukan maksiat. Itu kewajipan berfikir yang pertama. Itu objek berfikir yang pertama. Jangan kita fikir benda-benda lain dulu. First and foremost, macam mana nak hindar diri daripada bahaya. Dan bahaya yang paling utama adalah maksiat. Okay? Jangan lupa. Dar'ul mafasid muqaddamun min jalbil manafi. Kan? Membuang kemudaratan seharusnya dikedepankan daripada mendapat manfaat ataupun mencari kebaikan dan faedah. So, kena buang mudarat dulu. Start always removing harm. Buang mudarat. So, Imam Ghazali kata, bila nak berfikir, the first thing that you should think about adalah apa? Maksiat. Macam mana nak fikir tentang maksiat, Ustaz? Bukan fikir tentang maksiat. Fikir macam mana nak elak daripada maksiat. Setiap manusia, dia ada maksiat favourite dia. Betul tak? Ini tak payah beritahu. Masing-masing ada maksiat dia yang dia ada tarikan yang luar biasa kepada maksiat tersebut. Ada orang dia tak selera dengan ngumpat. Kan? Tapi ada orang, selera dia bukan main lagi. Kan? Dia kalau tidur pun dia akan bangun bila dengar orang ngumpat. Dia kalau pengsan pun dia akan sedar bila dengar orang ngumpat. Jadi dia macam ada satu tarikan besi kersani untuk mengumpat. Ada orang dia tak minat ngumpat.
mengumpat lah aku malas nak layan. Dia minat benda lain pula. Dia minat dipuji. Kan, dia pantang dengar orang puji. Ya, aku dengar ada orang kata kau buat gini. Wah, apa lagi dia kata? Kita semangat nak dengar orang puji. Kata. Ada orang dia tak minat dengar orang puji dia. Kan? Ada orang minat benda lain. Dia minat makan. Makan. Nafsu makan. Tak terkawal. Ada orang pula seks. Kan? Seks. Fikir besar tu, fikir besar ni. Ada orang pula apa? Dia ni harta dunia. Dia tak fikir benda lain. Benda lain tak menarik perhatian dia. Makan pun tak menarik perhatian dia. Mengumpat pun tak menarik perhatian dia. Cari duit. Nak hidup senang. Ada pula orang nak nama. Masing-masing kita ni ada tertarik dengan dosa-dosa tertentu. Layak orang lain. Bukan bermakna awak tertarik dengan dosa A, semua orang tertarik dengan dosa yang sama. Kita masing-masing ada kelemahan yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebagai ujian kepada kita. Jadi Imam Ghazali kata, fikirkan macam mana untuk kita mengelak daripada melakukan maksiat. Itu perkara pertama yang kita kena fikirkan. Macam mana nak elakkan diri daripada maksiat. Kena rancang tau. Kena ada planning. Kena keluarkan mahjong paper. Tulis. Macam mana aku nak berhenti isap rokok contoh. Macam mana aku nak berhenti buat so on and so forth. Macam mana? Aku ni jenis kalau jumpa seminar ni, kan, dia ni kaki popet. Aku kalau jumpa dia, confirm aku akan ngumpat orang. Kurangkan jumpa Mina. Contohlah, ni berfikir yang secara simple lah. Ni semua orang boleh buat, kan. Semua orang boleh buat. Ni cerita apa pula ni keluar ni? Bagus, ada banyak ahli ilmu. Dekat Malaysia ni, dekat Singapura, dekat Nusantara ni ada banyak ahli ilmu. Masing-masing ada kekuatan dia. Okay? Masing-masing ada kekuatan dia. Ada orang kekuatan dia bidang tertentu, ada orang dia lemah pula dalam bidang lain. Jadi kita saling tampung-menampung dengan satu sama lain. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita patut berfikir, okay, macam mana untuk kita menjalankan kita punya kewajipan. Kena rancang. Ada orang dia rancang financial planning dahsyat, luar biasa. Tapi dia punya planning untuk buat ibadah tak ada. Kan? Contoh Ramadan dah nak datang. Ramadan dah nak datang ni macam mana? Apa rancangan kita nak tambahkan ibadah? Nak atur waktu kita dan sebagainya? Sepatutnya kita buat perancangan tersebut. Kita sepatutnya buat perancangan daripada awal lagi. Ini Imam Ghazali kata, these are the things that you should think about. Kemudian dia apa? Apakah perangai-perangai buruk yang ada dalam jiwa kita ini dan macam mana nak kekang? Sombong, riak, ujub, takabur, sum'ah. Kan? Fikir duduk, kenapalah sangat seronok dengan pujian orang? Contoh kan? Bukankah manusia ni kan macam saya sebut tadi, berubah-ubah. Sekarang dipuji, besok dia kutuk kita. Kan bodoh aku ni kalau bergantung kepada pujian manusia. Penat kan? Harapan kita pecah, putus. Kan, nak dicintai tapi tak dapat, kan, macam-macam lah manusia ni dalam hidup ni. Jadi kalau kita fikir, insya-Allah kita punya sifat-sifat mazmumah pun pelan-pelan akan hilang. Kita fikir tentang sabar, fikir tentang syukur. Berapa di antara kita kat sini yang kita ada waktu kita duduk, kita senaraikan nikmat-nikmat yang Allah beri. Berapa ramai di antara kita buat benda tu? Kan, nikmat yang Allah beri aku, ya Allah, kadang-kadang, dia bukan kadang-kadang, dia confirm tak cukup. Okey, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kamu cubalah kira nikmat Allah, kamu tak akan boleh cuba. Kamu tak akan boleh kira. Tapi kita tak buat. Tu yang kita komplain dia tak habis-habis. Masalah kita nampak, retak kat tembok kita nampak. Tapi rumah kita okey, tak gempa bumi, tak ada ribut taufan, kita tak tulis. Sebab tu kalau nak tulis nikmat tak cukup. Kita hanya nampak apa depan kita, tapi apa yang tak berlaku pada kita kerana Allah telah menahannya, itu lagi aksar min an tuhsa, lagi banyak daripada yang kita mampu kira. Kemudian Imam Ghazali kata nombor 4, antara objek yang kita harus fikirkan adalah kebaikan-kebaikan, sifat-sifat mahmudah yang kita patut fikirkan. Macam mana aku nak lebih sabar? Macam mana aku nak lebih menghormati orang lain? Macam mana aku nak lebih beradab? Macam mana aku nak lebih sayang kepada orang lain? Kita kena fikir, dia bukan main datang macam tu je. Dia bukan tup-tup datang, oh tiba-tiba sayang, tiba-tiba banyak rahmah, oh tiba-tiba lebih adil. Tidak, dia kena berlaku proses berfikir. InsyaAllah hati akan berubah sama.
Kemudian nombor 5 dengan nombor 6, okey, yang paling penting sekali sebenarnya adalah berfikir tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini nombor 5. Berfikir tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ada banyak nama, banyak sifat. Tahu tak? Yang paling mudah yang biasa orang Melayu tahu adalah 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud nama Allah? As-Salam. As-Salam. Kalau Imam Ghazali sebut dalam Al-Maqsadul Asna, sebuah kitab yang di mana dia syarahkan 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata As-Salam ni adalah dia yang selamat daripada segala keaiban, daripada segala kekurangan. Kan? Apa pula maksud Al-Muntaqim? Allah yang Maha membalas. Kan? Ada orang tak faham kenapa Allah nak kena balas. Kan? Allah dia buat intiqam dia tu, balasan dia tu, kerana dia mempertahankan orang-orang yang dia sayang, mempertahankan orang-orang yang dizalimi. Sebab Allah berkasih sayang. Orang yang berkasih sayang ni, dia akan pertahankan orang-orang yang dia sayang. Tahu tak? Sebab tu dia bersifat Al-Muntaqim. Dia bukan macam kita. Kan? Kita balas dendam tak kena tempat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang menghina dan mengutuk dan mencerca dan memerangi wali-wali dia, yang sebenar, bukan yang mendakwa-dakwa wali. Yang sebenar-benar wali, orang serang dia, Allah akan pertahankan. Allah akan jadi Al-Muntaqim. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa lagi sifat Allah? Kita fikirkan apa bermaksud Al-Jamil. Allah Subhanahu Wa Taala itu maha indah. Nak faham keindahan Allah tu secara langsung tak boleh. Cara dia kita pandang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat comelnya anak kita. Kenapalah baby ni comel kan? Kalau kita duduk perhati, oh ya Allah, Allah buat letak anggota wajah dia, kan, dia punya curve pipi dia tu, kan, itu semua ada sains di sebaliknya. Manusia suka tengok curving yang macam tu pada pipi bayi. Dia ada kecomelan dia tu. Lepas tu duduk mata dia, duduk hidung dia, duduk mulut dia, dengan suara dia pula, ya Allah, semuanya indah kan. Dia bila telanjang pun, baby ni memang indah, subhanallah. Betul tak? Semua dia cantik bayi ni. Kenapa dia cantik? Fikir macam mana Allah buat benda jadi indah. Kenapa pokok itu, kenapa bunga itu indah, kenapa perkara-perkara tertentu itu indah. So kita dapat the secret behind beauty. Ini yang dikaji oleh ahli seni. Ahli seni mengkaji sehingga sebahagian ahli seni mereka mendapat sesuatu yang dipanggil sebagai the golden ratio, kan. 1.618 the golden ratio ni. The golden ratio ni ada pada perkara-perkara yang indah, yang cantik. Okey, siapa yang tak pernah dengar boleh Google the golden ratio. Dia memang ada, dan ahli seni banyak menggunakan golden ratio bukan setakat melukis, tapi juga nak membina bangunan, nak bina bangunan yang cantik-cantik, dia akan guna golden ratio tersebut. Mana dia dapat golden ratio? Selepas mereka melakukan tafakur, melihat alam, kan. Kenapa satu seashell ni yang macam spiral tu memang cantik. Lepas tu dia tengok kepada Milky Way, dia punya spiral tu lebih kurang sama, dia punya bentuk, dia punya ukuran, bukan ukuran size, dia punya angle dan sebagainya. So dia orang extract what they've learned and then they apply to their artistic works. Itu dia panggil proses tafakur. Okey, jadi fikirkan tentang sifat-sifat Allah. Antaranya sifat Allah Subhanahu Wa Taala Al-Jalil, ataupun Zul Jalali wal Ikram. Nanti saya ulang balik Abang Mail. Zul Jalali wal Ikram, Al-Jalil, Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dalam bahasa orang putih ni panggil the majestic. Kan? Dia ada Al-Jalil dengan Al-Jamil, the majestic and the beautiful. Allah ni. Majesty ni nak tengok macam mana? Majesty ni yang buat kita tenganga, gerun, takut. Tenganga, mata tengok, air mata meleleh. Kan? Ni mungkin bila kita nampak ribut taufan, contoh. Kita nampak volcanic eruption, kan? Kita nampak, na'udzubillah, tsunami, kan. Kadang-kadang tengok dalam video macam mana tsunami terakam, kan. Itu kita rasa satu perasaan yang gerun, takut, merasa hebatnya, kan. Kecilnya kita, kerdilnya kita, kan. Orang yang duduk dekat laut, naik kapal, kan. Bila nampak ombak yang begitu besar, kita rasa kecil, kan. Itu majesty. Majesty. Kalau alam ni begitu majestic, apatah lagi dia yang mencipta alam ni, the majesty of God, the majesty of Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena seimbang, the majesty of God and the beauty of God.
Allah Ar-Rahman, dalam masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Jalil ataupun Dzul Jalali wal Ikram. Jadi jangan hanya cerita tentang kasih sayang Allah, kena juga cerita tentang kegerunan, kedahsyatan api neraka, kehebatan ciptaan Allah supaya kita jadi rasa kecil. Perlu rasa disayangi oleh Allah dan perlu rasa kecil dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, bila gabungkan dua-dua ni, dia akan jadi satu perasaan yang sangat manis. Ya, it's a beautiful feeling. Okay, last kali, Imam Ghazali sebut objek berfikir, kita patut memikirkan tentang makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan this part bagi saintis very interesting. Bagi siapa yang ada Ihya Ulumuddin ataupun ada terjemahan, baca this part nombor 6 ni. Imam Ghazali bercakap macam dia ni doktor. He knows science, he knows human anatomy. Dia cerita perkara pertama yang manusia patut fikirkan tentang alam Allah ni adalah diri dia sendiri. Of course, okay. Mula dengan tubuh kita dulu. Mula dengan tubuh. Maka Imam Ghazali cerita tentang tulang tubuh manusia. Ada berapa tulang kita. Lepas tu macam mana Allah bentukkan tulang itu. Kan? Kenapa tulang kita begini, begitu. Dan berapa tulang pada kepala kita. Kan? Macam mana dihubungkan dengan tulang leher kita. Lepas tu mana letak jantung, mana letak kita punya pankreas, mana letak kita punya kidney, mana letak kita punya usus. Imam Ghazali menceritakan, very interesting, okay, very interesting. Dan antara objek berfikir yang saya terbaca dalam buku lain, menarik, ini ditulis oleh, kalau tak silap saya, Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dia kata, fikirkanlah tentang burung contoh. Kan? Kenapa burung tidak melahirkan bayi? Sebaliknya burung dia bertelur. Kan? Terfikir juga kan? Kalau Allah jadikan burung ni dia tidak melahirkan, dia bertelur, dia tidak melahirkan. Bayangkan burung-burung yang kecil tu, kena bawa anak dia terbang sana terbang sini, susah. Maka Allah jadikan telur supaya anak dia tu boleh dieram di luar tubuh dia. Dia boleh pergi terbang cari rezeki. Katalah kalau dia mengandung 3 anak, macam nak terbang? Betul tak? Jadi ada macam-macam hikmah. Bahkan dalam kitab Contemplation yang ditulis oleh Profesor Malik Badri, dia ada cerita tentang seorang alim yang buat satu experimentation dengan semut. Okay, ini tafakur. Dia tengok kat rumah dia ada semut, maka dia buat eksperimen. Dia ambil satu crumbs of bread, ya, dan diletakkan di sebuah tempat yang mana ada seekor semut saja. Ada seekor semut saja. Maka bila semut tu datang nak ambil crumbs of bread, apa orang Melayu panggil? Serpihan roti lah kita kata. Semut tu datang nak ambil serpihan roti tersebut. Okay. Silap. Dia letak, maka semut yang nampak yang pertama tu, dia nampak roti tu besar, dia tahu dia nak angkat seorang tak boleh. Maka pasti semut tu dia akan patah balik, dia akan cari kawan-kawan dia. Dia akan cari kawan-kawan dia untuk tolong angkat. Maka bila dia pergi ke arah kawan-kawan dia untuk minta tolong angkat roti besar tersebut, maka ulama tersebut angkat roti. Jadi bila semut tu datang dengan kawan-kawan dia, roti tu tak ada. Roti tu tak ada. Kemudian kawan-kawan dia patah balik lah. Dia stay kat situ. Macam semut tu pening. Mana roti tadi aku nampak. Lepas tu bila kawan-kawan dia dah pergi, ulama tu letak balik roti. Bila ulama tu letak balik roti, semut tu patah balik panggil kawan-kawan dia. Dan bila kawan-kawan dia patah balik, datang nak angkat roti sama-sama, ulama ni angkat balik roti tersebut. Seolah-olah macam semut-semut tu kata, mana? Kau kata ada roti, tak ada pun. Dia buat 3 kali. Dan dalam eksperimen ulama tersebut, okay, saya lupa nama dia siapa, kali ketiga dibuat benda tu, apa yang berlaku? Semut-semut yang dipanggil oleh semut yang seekor tu, akhirnya mengkeroyok semut yang satu tu, sampai ke tahap membunuh semut tersebut dan menceraikan badan dia. Badan dia. Saya tak pastilah, saya pun tak pernah buat balik eksperimen ni. Tapi rumusan yang ada dalam kitab Profesor Malik Badri tu, Contemplation, ya, dia kata, apa pengajaran yang ulama tu dapat? Ulama tu kata, binatang pun ada sense of morality. Binatang pun tak boleh terima penipu. Nampak? Very interesting. Kalau binatang pun tak boleh terima penipu, macam mana manusia ni yang ada akal, yang ada jiwa, boleh menipu orang lain, bahkan boleh berkawan dengan penipu dan sebagainya? Adakah semut lebih baik daripada kita? Sebab tu, manusia yang tidak menggunakan akal, dia lebih hina daripada binatang.
Ini penting ni. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Kan, ulaika kal an'am bal hum adall. Allah kata apa? Aku akan tempatkan dalam neraka nanti ramai daripada golongan jin dan manusia. Mereka itu ada hati tak berfikir, ada mata tak melihat, ada telinga tidak mendengar. Allah kata mereka ni macam binatang ternakan, bahkan mereka lebih sesat lagi. Orang yang tak fikir, tak guna panca indera, tak guna mata dia untuk lihat betul-betul, dengar betul-betul, fikir betul-betul, Allah kata dia lebih teruk daripada binatang ternakan. Okey. So, ini 6 perkara yang pertama tadi. Abang Mail tanya, saya ulang balik sekali. Okey, 4 objek yang kita patut fikirkan. Yang pertama sekali, kita fikirkan tentang macam mana nak elak daripada buat maksiat. Nombor 2, macam mana nak buat kebaikan. Rancang macam mana nak buat ibadah. Nombor 3, macam mana untuk kita membuang penyakit-penyakit hati. Nombor 4, macam mana untuk kita menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang baik. Nombor 5, kita fikir tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian nombor 6, kita fikir tentang makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Itulah yang dipanggil sebagai berfikir. Dan kalau kita dapat buat benda ni sebagai budaya hidup kita, kita dapat lakukan hari-hari. Tak kisahlah, kita mula satu hari mungkin 5 minit, take time off. The best time is to do it after your solat, selepas solat. Minta maaf hari ni saya tak sempat cerita pasal zikir. Kalau cerita zikir makan lagi 2 jam. Fikir je dah masuk 1 jam setengah. Jadi waktu terbaik untuk berfikir adalah selepas solat. Okay, bila hati kita tengah tenang, bersih jiwa kita pada waktu tersebut, baru lakukan ibadah. Kita take maybe 5 minutes dulu fikir. Duduk ketika semayang, kita fikirkan kan apa yang aku buat hari ni, kan. Muhasabah diri kita. Fikir. Jangan pula fikir pasal petak ataupun corak dekat sejadah tu. Awak tentukan, you have to choose. Awak kena pilih apa yang awak nak fikirkan hari tu. Jangan kita hidup kat dunia ni macam autopilot, macam zombie. Hidup je, jalan je. Tidak. Kita harus tentukan apa kita nak buat. We plan. Okay? Sama juga, nak berfikir pun kena plan. Ni tak, apa yang orang cakap itu yang kita fikir. Apa yang masuk dalam otak itu yang kita fikir. Apa yang kita nampak dekat TV itu yang kita fikir. Apa yang kita dengar itu yang kita fikir. Tak. Sometimes you have to say, I don't want to think about all that. Choose. Let me stop for a while and think about the most important thing that I should think about. Kan? Berhenti sekejap dan fikirkan apa yang harus kita fikirkan sama-sama. Apa yang harus kita fikirkan pada hari itu. Okay? Ada hati tak berfikir, fikir guna akal ke hati, Ustaz? Tu saya dah jawab tadi tu. Kalau Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia kata akal adalah kerja kepada hati sebenarnya. Dia bukan 2 organ berbeza. Kita salah faham. Okay? Walaupun ada pandangan yang membezakan akal dengan hati, tapi saya cenderung berpegang kepada pandangan bahawa akal tu adalah kerja kepada hati sebenarnya. Dia bukan 2 spiritual organ yang bercanggahan. Tidak. Akal adalah kerja hati. Macam tangan ni. Tangan satu. Tapi tangan boleh mengusap. Bila dia mengusap, dia dipanggil pengusap. Bila dia mencubit, dia dipanggil pencubit. Pengusap dengan tangan, adakah bercanggahan? Boleh kita kata pengusap tu bergaduh dengan tangan? Tidak. Sebab mengusap adalah kerja kepada tangan. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi kata, akal adalah kerja kepada hati. Jadi tak masuk akal kalau kita kata akal berlaga dengan hati. Akal bergaduh dengan hati. Tak. Sebab akal adalah kerja hati. Sebab tu ta'rif Imam Ghazali tadi, ta'rif berfikir apa? Ihdaru ma'rifataini fil qalb. Menghasil atau mendatangkan 2 ilmu kepada hati. Dia tengah cerita proses berfikir, tapi dia kata datangkan 2 ilmu pada hati, kemudian hasilkan ilmu yang ketiga. Okey? Saya selalu berfikir waktu ride. Itu masa paling lama saya berdua dengan diri saya sendiri. Berdua? Awak bersendirian lah. Bersendirian dia. Baguslah. Waktu ride tu fikir. Tapi atur lah apa yang nak fikir. Jangan kita ni autopilot mode tau. Apa yang datang tu yang kita fikir. Okay? Kita rancang nak fikir apa. Dan bagus pun bila kita riding kan. Bagus dengar lecture. Dengar ceramah. Ataupun kalau tak nak dengar ceramah, tak nak dengar lecture, sekarang ni ada banyak Audible. Audible ni buku yang dibacakan. Ada buku Melayu yang dibacakan, buku bahasa orang putih yang dibacakan, bahkan ada buku bahasa Arab yang dibacakan. Dengar. Kadang-kadang dengar Al-Quran, kadang-kadang dengar hadis Nabi SAW, ada macam-macam.
Adakah akal boleh shut down sekiranya ada orang melakukan hypnotism pada orang lain? Boleh. Okey, ini akal manusia ni. Dia boleh hypnotized. Dia punya sebab tu nak hypnotize ni. Okey, kita cerita pasal hypnotism sikit Okey, Luqman IB, nanti kita cerita tentang limit akal. Ni soalan penting. Kalau saya terlupa, tolong repeat that question Luqman Okey, Saiful tanya hypnotism dengan shutting down the mind. Awak kalau perasan, orang-orang yang jatuh kepada trance, trance ni dipanggil sebagai hilang kesedaran diri lah. Dia bukan tiba-tiba boleh trance. Tapi ada orang ada kemampuan, dia tap awak aja, awak fall into trance. Bagi saya, itu sama ada dia dah condition awak dulu, ataupun dia ada guna sihir. Okay? Tapi some of them, dia dah condition awak dulu. Sebab tu, bila dia shake hand awak je, dia goyangkan tangan awak, awak terus flat jatuh. Itu betul, ilmu tu ada. Ilmu tu berbahaya. Itu termasuk dalam sihir. Walaupun it seems psychological, it still, they shut down kita punya peranan akal kita. Okey, Daniel Madani, soalan ni pun penting juga. Seram pula soalan kau ni. Okey, nanti saya sambung. Jadi, sebelum berlaku hypnotism tu, fall into trance tu, biasanya fungsi akal yang akan di shut down kan dulu. Kalau dulu-dulu dia orang akan guna jam tu kan. Jam tu akan kanan kiri. Last awak akan ngantuk, awak terus terpukau. Ada pula dia tak guna jam tu, bunyi tik. Dia mesti monotonous. Pattern dia pun mesti bergerak secara sama dalam waktu yang dalam beberapa waktu tertentu. Kenapa? Dan ataupun dia suruh awak ulang perkataan-perkataan tertentu secara konsisten. Okay? Atau dengar perkataan-perkataan, atau tengok satu perkara ni yang tidak berubah-ubah secara terus. Ada yang guna, dia tengok lilin. Okay? Ada yang tengok benda berpusing je kan. Dia benda sama berulang-ulang. Lama-lama mind kita akan shut down. Soalan dia, kenapa mind kita akan shut down bila kita lihat benda yang repeated? Sebab benda repeated ni, otak kita akan beritahu diri dia, okay, there's nothing new, you don't have to think. There's nothing new, you don't have to think. There's nothing new, sebab it's a repeated thing. There's nothing new, so you don't have to think. So, bila benda tu berlaku, otak kita akan shut down. Bila shut down tu, barulah awak pelan-pelan, trans awak akan dibawa ke dalam, lebih dalam. Syarat dia apa? Shut down the mind. Sebab tu, bagi saya, ada sebahagian agamawan ni, dia kerja, dia hypnotize masyarakat. Hypnotize ni dengan cara apa? Tak habis-habis fikir kan. Yang dia sibuk adalah dengan menyanyi je tak habis-habis. Yang tak asyik melayan perasaan saja. Bila ilmu akal, ilmu berfikir, dia tak payah. Jangan buang masa. Jadi masyarakat dengar pun tengah je. Kan? Kita tahu dia orang tak berfikir. Sebab apa? Sebab sudah diindoktrinasi. Dan orang macam ini senang disumbat apa saja yang nak disumbat oleh orang itu. Ini bahaya. Ini dia panggil brainwashing. Sebab tu orang-orang yang menghentam akal ni, awak kena hati-hati. Sebab orang yang ikhlas jujur mengajar ilmu agama, dia tidak akan jadi anti kepada akal dan ilmu. Kalau dia anti kepada akal dan ilmu, suspek dia ni. Sebab apa? Sebab kalau murid dia tak berfikir, barulah senang dia kelentong murid dia. Sebab tu kalau awak tengok ajaran sesat, hampir semuanya sekali akan hina akal dulu. Itu semua ilmu buku, ilmu akal, kita ni ilmu hati, kita ni ilmu direct. Semua ajaran sesat akan cakap macam tu. Tapi saya tak kata semua yang kata macam tu sesat. Bezakan semua ajaran sesat akan cakap macam tu. Akan kata apa? Kita ni jangan fikir-fikir sangat, ilmu hati, ilmu direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. That's a very problematic statement. Bila murid dah telan benda tu, barulah si guru penipu ni dia akan masukkan benda-benda yang bukan-bukan. Sebab apa? Murid dah tak boleh fikir. Itu pun a form of hypnotism, tapi range waktu dia panjang. It is expanded. Expanded. Panjang pula jawapan aku Kejap Okey, kemudian tengah hangat TikTok TikTok nanti kita cerita. Mana tadi? Hati aku selalu bergaduh dengan akal. Hati mahu akal menolak. Macam mana Ustaz? Okey, itu ada masalah pada ilmu sikit. Okey, awak kena belajar secara teratur. Kemungkinan ada pembelajaran yang tidak teratur ni. Ada ilmu-ilmu yang bercanggahan. Sebab tu hati bercanggah dengan akal. Okey, nak kena buat pembersihan ilmu.
belajar secara teratur dan belajar berfikir secara teratur. InsyaAllah hati akan ikut. Okay? Sebab akal ni pun kerja hati sebenarnya. Macam mana akal nak bergaduh dengan hati? Tak boleh. Yang bergaduh tu dua ilmu yang bercanggahan atau dua fakta yang bercanggahan. Bukan yang bergaduh tu akal dengan hati, bukan. Yang bercanggah sebenarnya adalah dua perkara yang bercanggahan. Satu betul, satu salah. So nak kena cari betul-betul mana satu yang salah. Zainab Zakaria, ni bukan ilmu tinggi, ya. Ini ilmu biasa dalam tamadun Islam sebenarnya. Cuma kita dah jarang dengar. Sebab tu bila dengar nampak macam tinggi, tak ada, biasa je. Okay, so alhamdulillah lah Allah beri kita peluang untuk belajar ilmu ni kan. Semua orang boleh faham. Cuma kita tak biasa dengar, tu je. Kalau ada biasa, insya-Allah mudah, ya. Apa lagi? Salam Ustaz, boleh tak kita ambil kata-kata hikmah, pendapat atau baca buku, tonton program ilmiah non-Muslim seperti The Ellen Show dengan TED Talks by non-Muslim? Boleh lah, tak ada masalah. Apa masalah dia? Kan Nabi sebut, Al-hikmatu dhallatul mu'min, fa'anna wajadaha fahuwa awla biha. Ada macam-macam lafaz riwayat tu. Nabi kata, hikmah itu adalah barang yang hilang daripada umat Islam. Jadi mana dia jumpa, dialah orang yang paling layak untuk mengambilnya. Hikmah ni kebijaksanaan. Wherever you find intelligence and wisdom, think about it as yours. Ini hebatnya Islam. Dia ajar kita, kat mana-mana you nampak kebijaksanaan, anggap benda tu you punya. Nak claim benda ni, maksudnya bukanlah claim kata, oh, di saya yang buat, tak. Tapi seolah-olah macam itu kita punya yang dah lama hilang daripada diri kita. That's a very powerful statement from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So boleh, tapi jangan terlalu banyak, sebab bila tak ada ilmu agama, kita tak tahu nak tapis. Sebab tu ada orang telan saja law of attraction, kan? Telan new age movement, kan? Sebab apa? Dia banyak sangat dengar daripada orang bukan Islam, tapi dia tak boleh tapis dengan ilmu akidah, ilmu agama. Okay? So kena seimbang. Kena mula dengan rukun iman, rukun Islam. Dan bila belajar rukun iman, rukun Islam, akal kena cergas, kena bergerak, kena tanya soalan, kena berfikir. Okey, bila dah ada tradisi berfikir ni, insya-Allah tak akan senang kena tipu. Insya-Allah, bukan confirm, tak, insya-Allah. Okey. Okey, ada tanya tadi limit akal. Very good question. Akal yang kata dia tak ada limit, itu bukan akal. Maksud dia macam ni. Ada orang ingat akal ni dia berhak untuk pergi ke mana-mana sahaja. Tidak. Akal ni dia ada limit. Limit yang pertama adalah zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa limit yang pertama adalah zat Allah? Sebab bila kita pasal zat Allah ni, zat Allah adalah sesuatu yang akal tak pernah terlintas pun. Sebab zat Allah ni dia bukan benda, dia tidak ada panjang, dia tidak ada pendek. Kalau dalam akidah Asy'ariyah, Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan dalam ruang, bukan dalam waktu. Okey, saya tak nak cerita khilaf. Ni saya cerita pandangan saya. Nak berdebat tentang benda ni boleh bawa ke tempat lain. Okey, bagus kalau nak debat, tak ada masalah. Okey, tapi bukan dekat sinilah. Dalam akidah Asy'ariyah, Allah tidak, not in time nor in space. Sebab kan Allah wa lam yakun syai' ma'ahu. Allah dulu ada dalam keadaan tak ada sesuatu pun yang ada dengan dia. Maksudnya tidak ada time, tidak ada space pun. Kemudian Allah cipta time and space, kan? Bila ada time and space, takkan Allah jadi bergantung pada time and space. Ini pegangan kami, okey? Jangan gaduh-gaduh. Kita kena fahamkan dulu. Nak kritik boleh, tapi kena fahamkan dulu. Kadang nak kritik tapi tak faham, tu masalah dia. Jadi bila kita sebut Allah is beyond time and space, akal kita ni perasan tak, dia punya operating system, the most basic operating system of the mind is actually time and space. Awak remove time and space punya konsep, awak tak boleh fikir. Cuba fikir tentang sesuatu yang bukan dalam ruang dan bukan dalam waktu. Habis kita jam. Kita tak boleh fikir. Okay? Kita tak boleh nak fikir tentang sesuatu yang tidak dalam ruang dan tidak dalam waktu. Jadi akal ni ada limit. Dia ada macam-macam lah yang ulama ceritakan limit dia. Pertama sekali zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah riwayat Nabi kata tafakkaru fi ala'illah wa la tatafakkaru fillah. Berfikirlah tentang nikmat Allah, ciptaan Allah, makhluk Allah, tetapi janganlah kamu berfikir tentang Allah. Maksudnya zat Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Sifat Allah okey, bismillah, makhluk Allah okey, tapi zat Allah Subhanahu Wa Taala itu is really out. Lagi satu tentang ghaibiyat, benda-benda ghaib. Benda-benda ghaib ni contohlah macam
Nabi sebut kan, syurga ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatra ala qalbi bashar, yang bermaksud syurga ni adalah sesuatu yang mata tak pernah nampak, telinga tak pernah dengar, dan hati manusia tak pernah terdetik pun tentangnya. Macam nak fikir? Macam mana kita nak fikir tentang sesuatu yang kita tak pernah dengar, kita tak pernah lihat, dan tak pernah terdetik pun dalam hati kita? Macam nak fikir? Jadi perkara gaib ni, okay, kita boleh terima, dia logical, tetapi it is beyond our ability to fathom. Maksud dia macam ni lah. Wujud syurga, wujud neraka ni tidak bercanggahan dengan akal kita. Kita boleh terima. Itu Allah punya sense of justice, keadilan Allah. Orang buat baik dapat syurga, orang buat jahat dapat neraka. Akal kita boleh terima, dia tak bercanggahan. Kalau Allah kata orang jahat dapat syurga, orang baik dapat neraka, itu otak kita susah nak terima. Sebab dia bercanggahan dengan akal kita. Tapi Allah tak buat macam tu. Allah kata orang baik masuk syurga dapat baik, orang jahat masuk neraka dapat jahat. Akal kita boleh terima. Tapi hakikat syurga, hakikat neraka, that is beyond the mind. You see, beyond, melangkaui, bukan bercanggah. Melangkau boleh. Agama Islam ni ada banyak perkara melangkau akal, tapi dia tidak menyanggahi akal. Tolong fahamkan benda-benda poin ini. Jangan sesiapa pula kata lepas ni, Ustaz, ada perkara dalam Islam ni yang menyanggahi akal. Tak ada. Saya cabar sesiapa dekat sini bawa satu perkara dalam agama Islam yang qat'i, yang zani lain cerita, khilaf ulama tu lain cerita. Yang qat'i, yang menyanggahi akal, tak ada. Okey, yang melangkaui akal memang ada, yang menyanggahi akal lain cerita. Okey, ada tanya benda abstrak masih dalam lingkungan ruang dan masa. Kalau kita tengok, benda abstrak pun kita dapat daripada benda sebenarnya. Okey, we get, macam tadi kita sebut tentang beauty kan. Beauty, kita mesti nampak sesuatu yang indah dulu, betul tak? We must start with something beautiful. Kalau tak, macam mana you nak tahu something beauty? Okay, you nak tahu beautiful tu macam mana kalau you tak pernah nampak? So it must start with something. Okay, baru you abstrakkan, you tajridkan, okay, beauty tu daripada objek tersebut. Tapi it must start with an object. Okay, jadi dia masih dalam ruang dan waktu. It is still in ruang dan waktu. Allah Subhanahu Wa Taala is beyond abstract. He is beyond abstract. Okay. Haji Rahmat Dasuki. Okay, benarkah Ustaz berfikir dan bertindak melahirkan 4 kelompok? Yang pertama, berfikir dan bertindak, orang beruntung. Yang dua, berfikir tanpa bertindak, orang yang rugi. Nombor tiga, bertindak tanpa berfikir, orang yang lalai, orang yang bodoh lah, sembrono. Nombor empat, tidak bertindak tanpa orang yang malang. Betul lah. Tak ada lagi saya nak komen lah. Dah cukup cantik lah tu. Haji Rahmat. Okay. Fikir tak buat pun tak guna. Jadi dosa je. Okay. Fikir kena lahirkan amal. Okay. Dan jangan pula amal tanpa berfikir. Itu yang jadi rosak. Jadi kita kena kabungkan dua-dua sekali. Berfikir ada sepadan. Kita berfikir dalam sepadan. Bila kita berada di luar sepadan itu, kita tak boleh berfikir. Sepadan itu ada ruang. Betul. Terima kasih Syed Apandi. Cantik tu. Okay. Orang yang berfikir tanpa sepadan, sebenarnya dia tidak berfikir. Sebab makna akal tu sendiri apa dalam bahasa Arab? Makna akal tu mengikat. Okay, dia mengikat sesuatu. It ties things up. Dia datang dia perkataan iqal. Orang Arab guna tali untuk ikat kaki unta tu, dia panggil iqal. Iqal. Jadi akal datang dari situ, dia mengikat. Dia mengikat, sifat dia mengikat. Benda mengikat mesti ada sempadan. Okay. Okey, apa kedudukan nafsu dalam konteks ini? Okey, nafsu tu kita kata diri. Diri ni maksud dia adalah hakikat manusia tu. Manusia ni Allah jadikan macam mana? Manusia ni Allah jadikan dia ada tarikan kepada yang baik, dia juga ada tarikan kepada yang buruk. Tu ujian dia. Jadi nafsu ni tak ada masalah. Cuma bahasa kita silap. Okey. Yang masalah adalah hawa nafsu. Hawan nafs. Hawa ni maksud dia bila nafsu tu dia suka benda-benda rendah. Dia turun ke bawah. Bila dia turun ke bawah. Tapi bila nafsu tu menginginkan perkara-perkara yang baik, dia nafsu yang baik. Sebab tu dia sebut nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah. Nafsu tu sendiri bukan benda tak baik. Nafsu tu maksudnya diri manusia yang ada kecenderungan kepada kebaikan dan juga ada kecenderungan kepada keburukan. Sebab itu ujian hidup dia.
Okey, jadi nafsu yang mencari kebaikan dipanggil nafsu yang baik. Nafsu yang mencari keburukan, yang hawa, yang turun ke bawah, dia merendahkan diri dia ke bawah, dia menjadi nafsu yang al-ammaratu bisu. Okey. Ustaz, kalau orang kafir tanya macam mana kamu nak masuk syurga sedang kamu tak boleh gambarkan syurga, macam tujuan yang tak pasti, macam mana nak jawab? Okey. Kalau ada bos awak, okay, yang awak trust, yang awak percaya, dia kata, siapa buat ni saya akan kasih hadiah paling hebat, tapi saya tak cakap hadiah apa. Kan? Adakah pekerja akan kata, alah bos, saya tak tahu apa yang bos nak kasih, saya tak nak buat lah. Sedangkan kita tahu bos kita tu orang jujur, dan dia pernah kasih hadiah yang hebat-hebat sebelum ni. Kan? Macam Allah lah. Allah ni, dia tak menipu. Allah ni tidak mungkir janji. Kita tahu, dalam hidup ni je kita tahu, kita buat baik, kita dapat baik. Jadi bila Allah kata syurga ni, bila Nabi kata syurga ni, hati tak pernah, mata tak pernah nampak, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terdetik. Itu saya suka hebat lah. We don't have to know the detail. Tak perlu tahu perinci. Dah tahu benda tu dah cukup menarik perhatian. Kalau bos tu kata, hadiah ni adalah hadiah yang semua orang nak. Dan siapa yang tak dapat, dia akan kecewa, dia akan jealous sejealous-jealousnya. Dan kita tahu bos kita tu orang yang jujur. Tak payah tahu detail pun kita akan buat yang terbaik. Betul tak? Okey. Banyak soal ni perangai tak baik ke Ustaz? Okey, banyak soalan ni dia tak ada masalah. Orang salah faham. Orang kata orang Yahudi ni banyak tanya soalan Ustaz. Bukan. Orang Yahudi ni dia bukan tanya soalan. Dia bukan berfikir. Dia sebenarnya mempersoal. Mempersoal lain dengan tanya soal. Tanya soalan. Mempersoal ni, awak daripada awal dah tak nak terima jawapan. Awak sengaja nak ganggu, nak kacau atau nak melewat-lewatkan proses. Kan dalam surah Al-Baqarah kan, dia orang tanya pasal lembu yang nak kena cari tu kan. Macam mana warna dia lah, macam mana sifat dia lah. Dia tanya bukan dia nak tahu. Dia tanya kerana dia nak melewat-lewatkan proses dia. Bagi siapa nak faham ayat tu, kena cek dia punya sebab nuzul. Orang Yahudi sengaja nak melewatkan proses jumpa lembu tu. Sebab tu dia banyak tanya. Supaya Nabi Musa terpaksa berikan perincian-perincian. Bila dah terlalu terperinci, nak jumpa susah lembu tu. Okay? So dia mempersoal dan melengah-lengahkan sesuatu. Jadi bukan tanya. Tanya okey, tak ada masalah. Okay? Tapi jangan tanya tak berfikir pula. Kan? Ada benda tak payah tanya, boleh fikir sendiri. Okay? Syaitan berfikir, yes, dan malaikat juga berfikir. Sebab tu mereka tanya soalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenapa Allah nak cipta makhluk yang akan buat kerosakan atas muka bumi? Itu datang dari proses berfikir tu. Ya, cuma mereka ni maksum, malaikat ni dia tak boleh buat maksiat. Okay? Dia boleh fikir, of course. Akal tu makhluk ke? Betul lah makhluk. Akal adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, macam roh, roh yang ada dalam diri kita juga makhluk. Orang kita salah faham dengan roh tu roh Allah yang ada dalam tubuh manusia. Tidak. Okey, Imam Al-Qurtubi mengatakan bahawa wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah tiupkan roh. Ruhi tu kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu secara literal, roh aku, roh Allah. Tapi sebenarnya bukan itu maksud dia. Okey, roh yang dinisbahkan kepada Allah. Maksud dia roh yang datang daripada Allah, ciptaan Allah. Dan dinisbahkan kepada Allah secara langsung, ta'ziman wa tashrifan lahu, sebagai memuliakan dia. Memuliakan roh yang ada dalam Bani Adam. Sebab ada yang salah faham, kata, oh roh tu, roh Allah dalam badan kita. Tidak, tak betul. Sebab Allah gelarkan Jibril sebagai ruhana. Kan? Allah menghantar roh kami kepada Sayyidatina Maryam. Jadi adakah Jibril tu Allah? Kan? Tidak. Ruh min amrina. Itu tafsiran dia. Ruh daripada Allah. Jibril Allah cipta. Ruh kita pun Allah cipta. Ruh kita pun makhluk sebenarnya. Maka bila ruh makhluk, sudah tentu akal juga makhluk. Okey, kalbu kita juga makhluk. Okey, ada soalan-soalan lain ke? Baiklah, dah cukup tu rasanya. Dah 2 jam. InsyaAllah, semoga mendapat manfaat. Saya mohon maaf kepada mereka-mereka yang tidak sempat tanya soalan, tapi nak tanya, ataupun mereka-mereka yang dah tanya, saya terskip soalan awak. Okey, ada soalan saya skip sebab saya tak tahu. Ada soalan yang saya skip sebab tak relevan. Ada soalan yang saya skip sebab panjang sangat. Okey, jadi saya mohon maaf.
Semoga semua dapat manfaat. Semoga Allah selamatkan kita semua. Okay, Allah tanamkan budaya berfikir dalam hidup kita. Tapi jangan lupa berfikir juga harus digandingkan dengan zikir. Okay, seperti mana keadilan harus digandingkan dengan kasih sayang. Okay, agama kita adalah agama wasat, agama yang seimbang. Selamat semua, selamat malam, selamat berehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.